Okey, FB pun dah ada, recording pun dah setting. Okey, alhamdulillah kita ada 3 orang. InsyaAllah akan meningkat sikit masa lagi, kita ada masa sikit ya Ustaz ya. Boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dihormati dan juga sahabat-sahabat teman-teman syurga. Alhamdulillah pagi masih diberi kesempatan Allah SWT untuk kita berada di teman-teman syurga. Mudah-mudahan di taman syurga dunia ni, kita ke taman syurga ke di akhirat nanti Ustaz ya. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi itu yang Ustaz janji dengan teaser kita itu kan 5 langkah kita untuk mendapat kita dia sampai dengan Al-Quran ni kan tadi Al-Quran tu. So insyaAllah kita akan sambung pada 9 langkah tu lah ya Ustaz ya. 9 langkah. Ya betul. Lepas tu tapi itulah yang lepas tu apa itu tadabbur kan, kita bincangkan tingkatan untuk kita dapat daripada kita tadabbur tu kan. Saya rasa, Kak Syeda rasa perkara-perkara macam ni rasanya mungkin sahabat-sahabat kita dah mungkin ada yang faham, ada yang sudah pun beramal, ada yang sudah pun yang kata mungkin baru. Tapi Kak Ida rasa boleh ikut kalau Ustaz recap sikit lah untuk yang sikit sajalah untuk yang kita yang sisinya lepas tu insyaAllah betul. Dengan itu Kak Ida serahkan pada Ustaz. Okay, baik. Terima kasih pada Kak Syeda. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, bersyukur pada Allah kerana pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi. Setelah kita memulakan seri yang pertama, kita membahaskan mengenai apakah itu tadabbur. Dan kita dah berbincang mengenai keutamaan kita memberikan hak-hak Al-Quran dan antaranya adalah tadabbur itu sendiri. Dan tuan-tuan sekalian, kita telah berkongsi tentang 5 KPI yang mana digariskan oleh Al-Imam Syanqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Yang mana tuan-puan sekalian, kalau saya boleh buat recap sikit, pada sesi yang lepas kita ada bincang bahas panjanglah tentang 5 perkara ni. 5 KPI yang telah diletakkan oleh Syanqiti. Yang pertama adalah perlunya kita ada at-tasaffuh. Kita membelik-belik helaian muka surat. Kita dah bincangkan yang ni kan? Ke tak lagi? Dah kan? Okay, at-tasaffuh. Yang pertama adalah kita membelik-belik helaian muka surat. Yang mana tuan-puan sekalian, saya dah bahas juga sebelum ini, pentingnya kita menjaga disiplin. 2 disiplin, sekurang-kurangnya 2 disiplin yang sangat penting dalam kita membelik-belik helaian muka surat. So bila belik tu jangan belik saja ya tuan-puan sekalian, belik tu kita kena baca lah. So baca tu dia ada 2 disiplin yang saya kata, paling kurang 2 disiplin dia. Yang pertama adalah kita kena baca dengan tajwid. Yang kedua adalah kita membaca dengan makharijul huruf yang betul, tempat keluar huruf yang betul. Ta, ta, tha, sa, kena bezakan dengan baik. Okay. Dan tuan-puan sekalian, saya dah kongsikan juga antara hikmah yang paling besar rupa-rupanya bukan sekadar kita nak semata-mata nak elakkan daripada perubahan makna, tapi membaca dengan tartil, membaca dengan tajwid, makhraj ini tujuannya adalah kita menunjukkan hormat kepada bahasa Allah. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kita dalam bab pertama ni kita bincangkan juga berkenaan dengan baca laju ke baca slow yang lebih utama kan? Contoh ada orang ini dia baca speed. Ya, satu muka surat tu dia buat time attack. Tu tak time attack tuan-tuan sekalian. Ibaratnya macam dia set, dia ada timer dia, stopwatch itu, dia nak tengok berapa satu muka surat yang ada 15 baris tu Rasam Osmani, dia boleh settlekan satu muka surat berapa minit. Jadi hari ni kan ramai orang yang menilai pembacaan Al-Quran yang baik itu bila mana kita baca lancar, laju, tak tersangkut. Tapi tuan-puan sekalian, membaca dengan tartil ini juga bermakna kita sebenarnya membaca kalam Tuhan. So bila kita tengah baca kalam Tuhan, ini kalam diraja tuan-puan sekalian, kalam maharaja. Maka layakkah kita nak membaca kalam maharaja itu dengan kita membaca dengan laju, dengan selaju yang boleh. Tujuan kita membaca kalam diraja ni tuan-puan sekalian, tujuannya adalah kejelasan itu, bukan kelajuannya. Kan?
Kalau ada orang yang diamanahkan untuk nak bawa titah diraja tuan-puan sekalian, dia nak baca titah diraja tuan-puan sekalian, kena baca slow ke kena baca laju? Baca bukanlah kata slow, point dia adalah tak kira lah apa pacing yang kita baca, tujuan utamanya adalah jelas. Tujuan utamanya adalah jelas. Bukan tujuan utamanya adalah lagi cepat habis kita baca lagi bagus. Tidak. Tujuan utamanya adalah jelas. Jelas kat sini bermaksud jelas bacaannya. Yang kedua adalah jelas kefahamannya. Sebab itulah tuan-puan sekalian saya kongsikan sebelum ni, hikmahnya adalah kita baca dengan tajwid dengan makhraj ini. Tartil ini tujuannya adalah kita nak menghormati bahasa Allah. Menghormati ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, lepas kita dah boleh baca dengan tajwid, dengan makhraj, kita dah pergi pada bab at-tasaffuh, pergi yang kedua adalah al-fahmu. So kita faham, kita tahu terjemahan paling kurang. Seterusnya, lepas terjemahan, cukup ke dengan terjemahan tuan-puan sekalian? Tak boleh. Dia tak boleh sekadar terhenti pada terjemahan, dia kena pergi step yang ketiga, iaitulah al-idrak, iaitu kita mengetahui dengan lebih mendalam lagi apa yang kita tahu daripada terjemahan. Dan saya kongsikan sebelum ini, jangan jadi seperti burung kakak tua yang baca Quran. Burung kakak tua tak baca Quran lah, tetapi ibarat seperti burung kakak tua, yang mana dia burung kakak tua ni dia cakap, tapi dia tak tahu pun apa dia cakap. Kita bagi salam dekat dia, Assalamualaikum, dia tak akan jawab Waalaikumsalam. Sebaliknya burung kakak tua, bila kita kata Assalamualaikum, dia akan cakap balik Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa burung kakak tua tak jawab Waalaikumsalam macam kita jawab Waalaikumsalam? Sebab burung kakak tua dia tak faham. Maka yang ketiga, mengetahui dengan lebih mendalam, bermaksud kita tidak sekadar terhenti dengan sekadar membilik terjemahan semata-mata. Kita pergi step ketiga, kita mengetahui dengan lebih mendalam, dengan cara yang macam mana, kita tengok tafsir. Ataupun kita tak mampu nak baca tafsir, barangkali ada banyak tafsir pada hari ini dalam bahasa Arab. Ada tak Ustaz cara macam mana kita nak lunaskan KPI ketiga ni? So mungkin kita ni ada kelemahan, beberapa kekangan, tak boleh membaca kitab-kitab Arab ke ataupun tafsir-tafsir tertentu kalau baca tak faham, maka ada tak cara lain untuk kita nak tunaikan KPI ketiga, iaitu kita kena mengetahui dengan lebih mendalam. So cara yang lain adalah kita pergi belajar. Ini juga cara untuk kita mengetahui sesuatu ayat tu dengan lebih mendalam. Okay? Kita pergi belajar ke dengan kelas asatizah yang mengajarkan tadabbur sebagai contoh. So di sana pun antara cara untuk kita mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang satu-satu ayat. Yang seterusnya, cukup ke lepas kita dah faham ayat tu, konteks ayat tu, tafsiran ayat, tak cukup. Pergi pada step keempat adalah amal. Kena amal lah. Sebab tadabbur itu sendiri adalah penghujung. Apa produk dia, apa hasil dia. Kan datang perkataan dubur, saya pernah kongsikan sebelum ini tuan-puan sekalian, dia adalah hujung. So apa hujung daripada pembacaan? Takkan sekadar faham. Hujung bagi pembacaan itu adalah selepas kefahaman datangnya tindakan. Selepas kefahaman datangnya amal. So amal itulah yang dituntut dalam tadabbur. Sebab tu saya kongsikan sebelum ni. Dalam mana-mana kelas tadabbur, dalam kelas tu sendiri, kita mungkin sekadar sampai berhenti tahap ketiga saja. Kita pun sampai nombor 3. Tapi yang menentukan kita tadabbur ke tidak ataupun sekalian adalah lepas saya ucapkan tasbih kafarah wa suratul asri, lepas tamat kuliah tu, lepas tu yang akan menentukan sama ada kita tadabbur ataupun tidak. Baru lepas baca surah Al-Humazah, contoh kita tadabbur surah Al-Humazah nanti kan, insya-Allah one fine day, surah Al-Humazah ditadabburkan. So kita tahu tentang bagaimana Allah mencela orang yang melakukan humas dan lumas, kan? Wailul likulli humazatil lumazah, kan? So Allah mencela dua golongan ini, al-humas dan al-lumas. Kita belajar, tak boleh nak cakap belakang, tak boleh nak kutuk depan-depan. Allah tak galakkan kita buat dua benda ni. Allah cela orang-orang yang sebegitu. Tiba-tiba lepas habis tadabbur surah Al-Humazah, keluar daripada kelas, habis kelas tu duk buat benda yang sama. So tadabbur tak berlaku kat situ. So al-amal itu yang menentukan tadabbur. Yang terakhir tuan-puan sekalian, bila berlakunya al-amal, berlakulah pembersihan jiwa. So itulah recap. Recap saja 10 minit dah tuan-puan sekalian. Tapi nak katanya tuan-puan sekalian, itulah gambaran tentang apa yang kita bincang pada sesi yang lepas. Maka hari ini tuan-puan sekalian, saya nak mulakan sebelum 9 step ataupun 9 proses untuk kita nak melakukan tadabbur itu. Dan rupanya tuan-puan sekalian, 9 proses ini saya rangkumkan dalam bentuk analogi TADABBUR tu, Tadabbur Center. Kami ada buat satu akronim macam mana step by step nak tadabbur. Tapi TADABBUR ini sebenarnya inspirasi daripada 9 proses yang saya akan kongsikan pada tuan-puan sekalian selepas ini. Tapi sebelum pergi pada proses tuan-puan sekalian, kita pernah bincang pada sesi yang lepas berkenaan dengan tadabbur ini. Kalau kita lakukan dia akan menyebabkan hati kita ni tak terkunci. Still remember tak? Dalam surah Muhammad ayat 24, Allah sebut, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Tidakkah kita mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita ni tak bimbang hati kita ni terkunci mati. Jadi nak katanya kesan tadabbur akan menyebabkan hati manusia ni terus hidup. Terus hidup. Lalu tuan-puan sekalian, kalau kata andai kata manusia ni dah melakukan tadabbur, hati dia hidup, maka hati tu akan jadi macam mana? Apakah yang dimaksudkan dengan hati yang hidup? Yang telah berjaya dibantu oleh tadabbur itu sendiri. Maka tuan-puan sekalian, saya nak tuan-puan sekalian kalau ada mushaf, boleh buka surah yang ke-47. Buka surah ke-47. Surah apa 47 ni tuan-puan sekalian? Surah Muhammad ayat ke-24 itu. Samalah. Sebab bila kita kata tadi tuan-puan sekalian, saya bacakan ayat tu tadi, hati tu akan jadi macam mana? Sebab kalau kita baca ayat 24 itu, afalan yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. So nak kata kat situ Allah kata tak bimbang ke kalau hati terkunci mati kan kalau tak tadabbur Quran ni? Maka bila tadabbur Quran, maka apakah yang akan berlaku kepada hati? So catat konsep ni. So kalau Allah kata dalam ayat tu tak tadabbur, hati terkunci, aqfaluha, maknanya terkunci. Tapi kalau orang tadabbur, hati akan jadi macam mana? So hati akan menjadi lawan bagi aqfaluha, iaitulah qalbun maftuh. Qalbun maftuh. Catat konsep ni. So dia berdasarkan daripada surah Muhammad ayat 24 tadi tuan-puan sekalian, cuma surah itu bagi tahu bais besar. Kesan tak tadabbur, hati akan terkunci. Tapi kalau kita tadabbur, maka apa yang akan berlaku pada hati? Qalbun maftuh. Mana qalbun maftuh? Iaitulah hati yang terbuka. Hati yang terbuka. Tak terkunci lah dalam masa mudanya. Hati yang tak terkunci. Jadi kita nak elakkan hati kita ni terkunci. Jadi kita nak biar hati kita ni maftuh. So bila hati kita lapang, hati kita terbuka, maka datanglah apa sinar-sinar cahaya-cahaya petunjuk daripada Allah, dia mudah nak masuk dalam hati. Tapi kalau hati kena lock, hati kena kunci, datanglah seberapa hebat pun kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka macam mana tuan-puan sekalian nak masuk? Sebab hati dah lock. So kita nak biar hati kita ni maftuh, sentiasa terbuka untuk menerima simbahan ataupun limpahan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quranul Karim. Itu saya nak mulakan terlebih dahulu pada hari. So sangat pentinglah tuan-puan sekalian membina ataupun menjadikan hati kita ni maftuh, sentiasa terbuka. Okay, baik tuan-puan sekalian, jom kita masuk proses tadabbur Al-Quran. Yang saya boleh rangkumkan ada 9 step lah ataupun ada 9 cara. Dia sebenarnya Syangqiti itu dia buat kesimpulan, dia buat konsep dia sendiri, tapi based on Quran yang saya bakal kongsikan selepas ni tuan-puan sekalian, inilah antara step yang kita boleh aplikasikan untuk menuju tadabbur. Okay, untuk menuju tadabbur. Okay, baik. Step yang pertama, sekejap saya buka notes supaya saya boleh terus catatkan dekat ruangan tu. Okay. Sekejap, kita keluar. Okay, dah keluar dah. Share screen. Saya dah di-assign sebagai co-host ke? Dah. Dah, okay. Sekejap, dia slow sikit. Okay, baik. Saya share screen ya. Share screen. Okay, bismillah. Okay. Tuan-puan sekalian, yang saya nak kongsikan ni dia macam saya punya whiteboard lah ya tuan-puan sekalian lebih kurang macam itulah. Okey. Hari ni kita nak bincang proses tadabbur apa benda proses pula ni? Proses tadabbur Al-Quran. Okey, maka kita kata ada 9 tadilah, ada 9 langkah yang kita boleh aplikasikan untuk menuju kepada tadabbur. Okey. Baik, yang pertama tuan-puan sekalian. Step yang pertama disebutkan sebagai tartil. Tartil. So apa yang saya kongsikan daripada Syangqiti sebelum ni dia lebih kepada konsep yang model yang dibawa oleh Syangqiti, tapi based on Quran inilah langkah, dia ada 9. Yang pertama adalah tartil. Pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tartil. Maka kita nak bincangkan juga tartil tu sendiri maksud dia apa benda. Okey. Kita boleh tengok dalil berkenaan dengan membaca Al-Quran dengan tartil ini daripada surah yang ke-73 ayat yang ke-4. So surah 73 ni tuan-puan sekalian surah apa? Kita tengok dekat sini. Okey, saya share screen yang lain pula. Okey, surah 73 adalah surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat ke-4. Ayat ke-4. So kita jumpa perkataan itu ya tuan-puan sekalian, yang mana Allah SWT sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim auzid 'alaihi warattilil qur'ana tartila, ataupun lebihkan sedikit daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Okey, dengan tartil. Baik, tuan-puan sekalian, kita biasa dengarkan perkataan tartil ni kan?
Sebenarnya step pertama sama dia macam Syakiti sebut, iaitu kita at-tasaffuh, baca. Konsepnya adalah baca. Tapi baca yang bagaimana? Baca yang bagaimana? Kita dah bincang sebelum ni, kena ada tajwid, makhraj. Itu pun salah satu daripada hukum tartib. Kena baca dengan tartib itu adalah kita baca dengan tajwid dan makhraj. Tapi adakah semata-mata tartib itu bermaksud makhraj dan tajwid saja dijaga? Tidak. Tartil tu sendiri maksud tuan-puan sekalian, kena tengok surah apa yang merakamkan perkataan tartila ini. Surah apa? Surah Muzammil. Surah Muzammil ni antara surah yang awal turun dekat Nabi Muhammad SAW pada fasa awal dakwah Nabi di Mekah. Sebab itu kalau tengok pada ayat pertama ni, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud ataupun bangun pada waktu malam selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat. So nak katanya Allah suruh Nabi ni bangun tahajud lah, bangun qiyam. Okey. Kenapa cerita pasal baca Quran dengan tartil ni berada pada surah cerita pasal orang berselimut? Yang kita pun tahu yang sedang berselimut itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa selepas cerita pasal orang berselimut ini ada cerita pasal kena bangun malam? Apa kaitannya dengan tartil? Baik, kita dah bincang panjang dah tentang dua konsep tartil. Yang pertama adalah baca dengan tajwid dan makhraj. Tapi apakah lagi nilai tambah yang akan melayakkan kita untuk mengatakan saya sudah baca Quran dengan tartil? Macam mana? Okay, baik. Yang ketiga tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar ditentukan dengan kita baca dengan dua kaedah tu tadi. Tapi berpandukan surah yang merakamkan perkataan tartil itu sendiri, iaitu ayat keempat, tartilah dalam surah Muzammil, penting juga kita memilih masa yang tepat untuk kita nak diklasifikasikan orang yang sudah membaca dengan tartil. Sebab sebelum ayat keempat ini muncul, Allah sedang berbicara tentang waktu yang khusus. Waktu yang khusus yang Allah minta Nabi Muhammad SAW baca Quran dengan tartil itu sendiri. Bangun pada waktu malam yang pada waktu itu sedikit saja manusia yang bangun, maka aku nak minta pada kamu wahai Muhammad, auzida alaih warattilil Qur'ana tartila. So walaupun dekat sini kalau kita nak faham secara literal, adakah bermaksud kita membaca dengan tartil itu kita memilih masa malam di sepertiga malam untuk kita baca Quran? Kita boleh faham sebegitu juga, tetapi tuan-puan sekalian, ideanya adalah waktu yang bertepatan. Membaca dengan tartil itu juga sangat-sangat penting untuk kita observe di samping tajwid dengan makhraj. Penting juga kita mencari masa yang tepat untuk nak baca Quran. Sebab itulah tuan-puan sekalian, nak baca Quran ni bukan tunggu masa lapang baru nak baca. Nak baca Quran ni kita kena peruntukkan satu masa yang khusus kita tenang membaca Al-Quran. Faham tak? So idea tentang qiyam pasal masa malam itu tuan-puan sekalian, kalau nak faham secara literal, betul lah membaca Quran pada waktu malam di sepertiga malam sangat bagus. Kan? Sangat bagus. Cumanya idea dekat sini kalau kita nak faham secara keseluruhan, carilah masa yang kita bertenang membaca Al-Quran. Sebab itulah ada ulama-ulama kata antara orang kata ciri-ciri membaca dengan tartil itu adalah kita membaca dengan slow. Tak baca laju sangat, kita baca macam sebutir, kita baca slow, kita tidak terlalu laju dalam pembacaan. Kenapa orang baca laju biasanya? Mungkin barangkali dia baca laju tu sebab apa? Sebab dia mungkin ada kerja lain selepas itu. Dia sedang terkejar-kejar untuk melakukan sesuatu. Maka dia fokus kepada laju pembacaan. Sampai tak sempat nak buka terjemahan, tak sempat nak buka tafsiran sebab dia ada kerja lain. So dia baca Quran tu, masa dia baca tu telah bercampur dengan perkara-perkara dunia. Sebab tu tartil tak berlaku. Faham tak maksud teman-teman sekalian? So tartil tidak berlaku disebabkan tidak memilih masa yang tepat. Tidak memperuntukkan masa yang khusus untuk kita betul-betul nak baca Quran tu dengan kefahaman. Sebab tu tuan-puan sekalian, step pertama yang paling penting, kita dah pas dah insya-Allah, tajwid dah belajar, makhraj dah belajar. Sekarang ni tinggal masa pula kita ni nak kena peruntukkan dalam satu hari 24 jam tu, ada tak dalam timetable kita masa ni adalah waktu yang aku kena peruntukkan khusus untuk baca Quran. Gitu. Kan? Kena peruntukkan masa betul-betul nak baca Quran. Puan Halina kata bulan Ramadan baca laju nak khatam cepat. Betul lah tu. Kan? Dah dalam bulan Ramadan tu bulan yang patutnya kita raikan, sebab bulan itu adalah bulan turunnya Quran. Patutnya lagilah semangat kita untuk memaknakan Quran dalam diri kita. Tapi
betul lah yang melakukan Puan Halina. Tapi but yet, ingat lagi tak perkupasan kita yang lepas tu, kita tak boleh nak condemn sangat orang yang baca Quran ni sebab dia sedang melakukan amal yang bagus juga, dia baca Quran. Cumanya kita ni orang yang belajar, kefahaman kita sudah berbeza. Kita pun dah tahu dah sampai bila nak baca je. Sekarang ni tibalah masa untuk kita nak kena faham pula apa yang kita baca. Lebih kurang macam itulah. So nak kata tuan-puan sekarang Ramadan kena raikan dengan bukan sekadar membaca khatam 30 juzuk Al-Quran, tetapi yang lebih baik adalah kita memahaminya. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. So nak kata tuan-puan sekalian, selain Ramadan, kita nak bincang juga dari sudut tartil ni, selain Ramadan, pastikan dalam satu hari itu kita ada peruntukan masa yang khusus. Supaya kita dah tahu dah, okey 1 jam ni masa tu aku nak baca Quran je. 1 jam tu untuk aku nak faham Quran saja. Maka kita pun takkan terkejar-kejar. Setuju tak setuju? Kita pun tak akan rushing sebab kita dah peruntukkan masa yang khusus. Kita tak akan pergi nak rushing nak pergi masak ke kan. Kita akan rushing nak jaga anak ke sebab waktu tu memang kita dah peruntukkan khusus. Maka mungkinlah kita akan memberikan alasan, Ustaz saya kerja pagi hari, tak ada masa lah Ustaz nak peruntukkan masa dengan Quran. Kan? Sebab itu tuan-puan sekalian, saya tak nak sebut benda ni, tetapi tahu tak kenapa Allah pilih perkataan qumil laila illa qalila dekat situ. Kita mungkin boleh berikan alasan untuk waktu siang saya bekerja, waktu siang saya nak jaga anak. Tapi kenapa ada perkataan al-lail dekat sebelum itu tuan-puan sekalian? Sebab untuk waktu ni memang tak ada manusia boleh bagi alasan saya sibuk dengan buat benda lain. Tak ada kan? Ada orang tak akan cakap pukul 3 pagi saya sibuk lah Ustaz. Tak ada. Pukul 4 pagi saya sibuk lah, pukul 5 pagi saya sibuk lah, tak ada. Sebab waktu ini adalah waktu yang memang orang tak akan bagi alasan dia sibuk lagi dah. So waktu ini tidak akan ada perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai alasan saya terkejar-kejar baca Quran sebab saya tengah rushing untuk to do something. No. Ini waktu yang khusus, memang tak akan ada gangguan dekat situ. Sebab itulah tuan-puan sekalian, saya tak nak sebut benda ni, takut tuan-puan sekalian faham literal pula. Oh, kena bangun qiyam. Bagus satu kalau ada semangat nak bangun qiyam. Cuma saya punya idea kalau kita nak merakyatkan idea ni adalah kita cari waktu yang khusus. Tak kira lah waktu bila. Adalah lebih baik kalau ada kekuatan untuk kita menghidupkan malam itu sendiri, peruntukkan waktu yang khusus pada waktu malam, khair. Silakan. Okay. Punya apa kait? Okey. Sebab itu tuan-puan sekalian, ada satu ayat dalam surah Al-Isra, saya tak ingat ayat berapa, tapi ada sebut perkataan Quran al-Fajr. Disebutkan dalam ayat itu antara waktu yang sangat baik untuk kita peruntukkan bacaan Al-Quran adalah Quran al-Fajr. Membacanya pada waktu fajar. Ulama-ulama berbeza pendapat tentang apakah yang dimaksudkan waktu terbaik baca Quran yang dikatakan Quran al-Fajr itu. Membaca pada waktu fajar. Kalau ikutkan tuan-puan sekalian, 3 ke 2 tahun lepas, Tadabbur Center ada keluarkan satu hashtag waktu Ramadan, 3 ke 2 tahun lepas, kita lancarkan satu program tentang Ramadan sepanjang 30 hari, Quran al-Fajr. Quran tu kita kupas ataupun kita baca pada waktu fajar. So ada pendapat kata Quran al-Fajr itu merujuk kepada selepas subuh. Ada ulama-ulama yang berpendapat baca Quran yang terbaik itu dalam solat subuh. Sebab itulah tuan-puan sekalian, waktu solat subuh ni digalakkan sebenarnya kita memanjangkan bacaan. Waktu solat subuh tu kita digalakkan untuk memanjangkan bacaan. Okay? Sebab nak meraih pendapat ulama yang mengatakan baca Quran yang terbaik itu pada Quran al-Fajr, pada waktu fajar. Dan ada juga pendapat ulama tuan-puan sekalian yang mengatakan Quran al-Fajr itu merujuk kepada sebelum masuk waktu subuh. So ada pendapat yang kata sebelum waktu subuh, ada yang mengatakan waktu subuh itu sendiri, dan ada yang mengatakan siang, fajar waktu subuh, iaitu selepas solat subuh. Tapi idea yang tuan-puan sekalian adalah pagi. Okay, terima kasih Puan Halina. Surah Al-Isra ayat ke-78. Boleh tengok perkataan Quran al-Fajr. Okay, Quran al-Fajr. Okay, jadi tuan-puan sekalian, cubalah tuan-puan sekalian. So dicadangkan dalam Quran, waktu yang bagus untuk membacanya adalah pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Peruntuklah beberapa jam ke tuan-puan sekalian untuk kita memberikan waktu yang khusus kepada pembacaan Al-Quran kita. Kalau mampu bangun tahajud, peruntukkan masa baca Quran waktu tu, alhamdulillah, itu lebih baik. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, kalau tak ada masa, mungkin kita kelelahan waktu siang hari bekerja, maka mungkin boleh cari waktu yang lain. Selain itu, cuma idenya adalah waktu yang khusus. Bila ada waktu yang khusus, dia akan membantu kita untuk membaca dengan tartil. Kita pun tak rushing. Kita sempat nak mengamati satu persatu. Okay, boleh faham? Tuan-puan sekalian setakat ni?
So saya tambahkanlah nilai apa yang disebutkan oleh Syangqiti itu, iaitu dia kata kena baca dengan tajwid dan makhraj. Tapi berdasarkan ayat ini, dalam surah Muzammil pula penting juga kita observe pada masa. Okay? Pada masa. Okay? Jelas setakat ni untuk proses yang pertama, tartil. Okay, baik. Seterusnya tuan-puan sekalian. Okay? Oh, kena banyak kali tukar dia punya screen. Okay. Yang kedua tuan-puan sekalian, step yang kedua, okay, lepas kita dah boleh membaca dengan tartil, kita dah observe masa, tajwid cantik, makhraj cantik, maka tuan-puan sekalian, yang kedua adalah pentingnya kita menjadi orang yang buat step kedua ni yang dia makan sebagai, nama tak keluar? Istima'. Okay. Istima'. Al-istima'. Mana istima'? Mendengar. Okay. Mendengar. Bukanlah bermaksud buka Quran dengar, tidak, tapi mendengar. Okay. Sebab bila kita baca, kadang-kadang kita tuk fikir macam mana nak baca macam mana, kita nak kena baca kuat ke, slow ke. Tuan-puan sekalian, ideanya adalah membaca tu sampai didengari di telinga. Idea yang paling utama dalam pembacaan ni adalah membaca sehingga didengari di telinga kita sendiri. Itunya asas dia. Jangan baca dalam hati, tak tubik langsung dekat telinga tu, tak dengar langsung dekat telinga tu. So kena pastikan at least dengar dekat telinga tu sendiri. Maka poin kedua adalah kita memastikan kita mendengar apa yang kita baca. Dengar dekat sini bukan sekadar kita dengar, oh saya sebut huruf ra, huruf sin, tidak. Tapi dengar kat sini maksudnya adalah kita memberikan perhatian. Istima' dekat sini bermaksud memberikan perhatian kepada apa yang kita baca. Itu adalah falsafah di sebalik istima' itu sendiri. Dengar. Dengar itu bermaksud kita memberikan perhatian. Orang yang tak berikan perhatian, dia tak akan dengar. Dia takkan dengar. So kita nak baca, kita nak tengok kita ni betul-betul memberikan perhatian ke tidak pada kita baca tu, kita dengar ke tidak. Dengar tu adalah simbolik kepada kita memberikan perhatian kepada apa yang kita baca. So apa dalilnya tuan-puan sekalian untuk kita mendengar? Daripada surah yang ke-7 ayat ke-204. Okay, surah apa ni? Surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 adalah surah Al-A'raf. Okay, saya share balik untuk ayat yang seterusnya. Tadi kita dah bincang Al-Muzammil, sekarang kita bincang suratul A'raf pula tuan-puan sekalian ya. Surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Yang mana Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Nampak tak perkataan ni? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Okay. So dalam ayat ni tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada manusia. Ini seolah-olah macam perintah lah. So bila dengar Quran, maka apa yang Allah suruh kita buat? Dengar. Fastami'u lahu wa ansitu, dan diam. Tuan-puan sekalian, cuba tengok baik-baik ayat ni, tuan-puan sekalian. Dalam ayat ni, Allah gandingkan ada dua perbuatan yang mesti kita lakukan dalam istima' ini. Sebab tanda kita memberikan perhatian adalah kita mendengar, tadi kan saya sebutkan, tetapi dengar sahaja tidak memberikan lagi jaminan kita betul-betul memberikan perhatian. Dia ada satu lagi nilai yang datang bersama-sama dengan mendengar itu tadi, iaitulah ansitu. Ansitu ni maksudnya diam. Diam. Tuan-puan sekalian, ini adalah ayat yang Allah state dengan jelas tentang perintah dengan Quran tu dengar dan diam. Okay, sebelum saya nak kupas tentang isu semasa tadabbur ayat ni, saya nak jelaskan dulu apa maksud ansitu. Ansitu ni tuan-puan sekalian diam, tapi ada lagi perkataan lain dalam bahasa Arab yang maksudnya juga diam. Kalau tanya anak-anak kita dekat sekolah, mungkin sekolah rendah pergi sekolah kafar, dia masuk kelas bahasa Arab. Mungkin budak sekolah rendah ni kan sekolah kafar tuan-puan sekalian, kalau sekolah agama petang ni diriuh sikit, bising. Tapi online ni mungkin dah lama lah tak, cikgu-cikgu tak rasa bising dan hingar-bingar kelas tu kan. Tapi nak katanya tuan-puan sekalian, bila kelas bising, bila cikgu bahasa Arab nak minta anak murid dia diam, biasa apa perintah dia dalam bahasa Arab? Siapa tahu? Bila cikgu bahasa Arab, guru bahasa Arab, dia tengok budak kelas tu bising sangat, hingar-bingar kelas. Jadi cikgu bahasa Arab nak minta uskut dan diam. Siapa yang sebut tadi? Puan Anis ke apa tadi? Uskut. 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 Nasib baik tak sebut biskut ya. Ingatkan ada yang tak lepas 8 pagi lagi tadi. Okey, baik. Betul. Uskut. Puan Anis kita ni guru bahasa Arab ke? Puan Anis? Hilang dah.
Bukan ibu saja. Ibu. Tapi alhamdulillah tahu kan uskut kan. Maksudnya uskut bermaksud diam lah. So dia, kalau ramai uskutum, dia minta semua diam kan. Uskut, dia memberikan arahan. Tu kata perintah, diam, uskut. Jadi kalau perkataan diam, uskut, kenapa dalam ayat ni Allah tak guna wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa askutu la'allakum turhamun. Kenapa tak guna wa askutu? Kenapa tak guna perkataan yang sama dengan perkataan yang biasa kita gunakan maksudnya diam, tapi kenapa digunakan perkataan ansitu? Okay. Perkataannya agak mirip lah dengan perkataan diam seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sama seperti yang Nabi SAW sebut berkenaan dengan sifat orang beriman. Orang-orang beriman ni tuan-puan sekalian, kata Nabi, apa sikap mereka? Sikap mereka adalah kalau mereka ada benda nak cakap, dia akan cakap benda baik. Dan kalau mereka tak nak cakap, mereka akan buat apa tuan-puan sekalian? Siapa tahu? Orang beriman, sikap mereka kalau dia nak bercakap, dia akan cakap benda baik. Kalau dia tak nak cakap, dia akan buat apa benda? Diam kan? Kan? Apa dia punya hadis tu? Falyakul khaira au yaskut ke au yasmut. Au yasmut. Tak guna yaskut. Kita je dalam kita punya dialog hari ni, uskut, sakata. Datang perkataan sakata. Tuan-puan sekalian, tahu tak kenapa guru-guru kita kata uskut, tak guna apa ismut ataupun usmut? Kenapa tak gunakan perkataan itu? Yang dikatakan ansitu ataupun fayasmut dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Apa beza dua perkataan? Kalau yaskut ataupun uskut datang dari perkataan sakata. Pernah dengar tak ni? Saya rasa tuan-puan sekalian kalau saya sebut benda ni, tuan-puan sekalian semua biasa dengan perkataan ni. Saktah. Pernah dengar tak saktah? Uskut, saktah, word yang sama. So, mana saktah? Saktah itu bermaksud kita diam seketika. Betul tak? Berhenti seketika. Betul tak? Dia macam, kalau kita baca kan ada perkataan sin. Kita baca Quran tu ada sin dekat atas tu. Saktah. Kan? Saktah. Kan pada waktu itu kita tak digalakkan, kalau ikut Imam Syatibi punya pembacaan, kita tak digalakkan untuk mengambil nafas yang baru. Dalam surah Yasin kita biasa jumpa kan, macam ayat dia tu. Fala yahzunka qauluhum inna la'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu tu kan. Kita akan qauluhum tu kita berhenti. Tapi kita tak ambil nafas yang baru sebab dia saktah. Saktah tu kita berhenti sekejap, tak ambil nafas yang baru. So maksudnya idea saktah ni adalah kita diam seketika saja, tidak diam yang panjang. Maksudnya akan ada possibility kalau kata ustazah tu kata uskut, dia diam, tapi anak murid akan diam selama-lamanya ke ataupun diam seketika saja? Diam seketika saja. Macam faham pula anak-anak murid kita dulu kan, uskut tu maksudnya diam sekejap je. Ustazah minta kita diam sekejap je. Kan? Sebab saktah, uskut bermaksud satu perintah yang diamnya seketika sahaja. Tapi ada pun tuan-puan sekalian, ustaz, saya tengok anak murid saya bila saya kata uskut, daripada awal kelas sampai habis kelas memang dia diam ustaz. Oh, dia memang tak bersuara apa-apa. Tuan-puan sekalian, nak bersuara kembali selepas diperintahkan untuk uskut, tidak semestinya kita bersuara itu dengan mulut. Pernah tak tuan-puan sekalian, contoh kan, ada orang nak minta kita diam. Contoh, dia mungkin kita tengah marah-marah, tiba-tiba orang tu cakap diam lah. Contoh. Saya tak pernah buat macam tu. Contoh. Diam lah. Contoh. Dia suruh kita diam. Tapi masa kita mendengar arahan diamlah, kena diam tu, kita berhenti tak bercakap? Berhenti. Tapi dalam hati tengah bersuara lagi tak tahu puan sekalian? Cuba cakap ada sekali. Yeah. Kita tengah duk cakap. Orang kata diamlah. Kita diam. Tapi hati tengah bersuara lagi. So kalau diam, dalam keadaan mulut saja yang berhenti, tak bercakap apa-apa, tapi hati tengah masih lagi lantang bersuara, itu juga maksudnya adalah uskut. Sama macam anak murid kita lah tuan-puan sekalian. Kalau kita kata kat dia, uskut, dia diam kat mulut. Tapi dekat hati, alah cikgu ni cakap sikit pun tak boleh. Faham tak? Macam kita tak pernah buat dulu tuan-puan sekalian. Kalau cikgu kat sekolah kata diam. Kan? Kita, betul Puan Azhara, bermonolog. Kan? Benda tu tak semestinya kita akan sebut dekat mulut, tapi ada kalanya akan ada lagi suara yang datang dekat dalam hati, yang dinamakan sebagai monolog dalaman tu kan, yang ada kat dalam tu. Begitu. Jadi kalau berlaku bila dikatakan diam itu tapi masih lagi berlaku monolog, maka itu masih lagi perkataan uskut, sakata. Dia stop kat sini tapi tak stop kat sini. Tapi tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bila dia kata bila dengar Quran dibacakan, dengar dan diam dekat sini bukan sekadar bermaksud anda diam dekat mulut je. Tapi diam dekat situ bermaksud anda diam sekadar dekat hati.
Maksudnya anda tidak meletakkan kita tidak meletakkan pengetahuan kita lebih daripada apa yang kita nak bakal dengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tidak ada suara-suara daripada hati yang sedang bising sewaktu kita mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. So seolah-olah Allah nak minta kita ni open our heart seluas-luasnya untuk mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada monolog-monolog tertentu. Dengar dengan baik. Dengarlah elok-elok apa yang bakal Allah nak sajikan kepada kita. So diam di sini dan juga diam di sini. Sebab itulah tuan-puan sekalian, yang saya nak katakan tadabbur dan kaitan dengan situasi realiti pada hari ini, saya sendiri tuan-puan sekalian sangat tidak selesa dengan kedai-kedai makan. Saya tak nak sebut kedai apa, tuan-puan sekalian pun tahu, yang banyak sangat menggunakan pendekatan ini, kedai-kedai makan yang mengumandangkan bacaan Al-Quran kononnya, sorry to say, nak nampakkan macam Islamik kedai itu. Mengalunkan bacaan Quran, buka radio, Quran dibacakan. Tiba-tiba orang datang kedai tersebut merokok, orang datang kedai tersebut bersembang benda-benda lara. Mana sahutan perintah ayat 204? Orang tu baik dah, tapi disebabkan dia terpaksa berada dalam situasi tu. Pergi ke kedai mungkin nak berukhuwah dengan sahabat-sahabat, mungkin nak sembang-sembang tentang kehidupan dan sebagainya. Mungkin ada lara-lara sikit lah untuk kita nak bergurau sendiri dengan kawan-kawan. Tapi nak macam mana tuan kedai duk pasang Quran? Tuan kedai duk pasang Quran. So berdosanya pada tuan kedai itulah. Memang tujuan orang pergi makan dekat kedai itu tuan sekalian, memang orang nak berukhuwah, orang nak bersembang-sembang kan. Tetapi tuan sekalian, akhirnya tuan kedai itu konon nak nampakkan Islamik kedai. Dia katanya mungkin barangkali bacaan Quran tu meresap ke dalam ayam-ayam goreng dan kuah-kuah kari, maka akan jadi berkat. Allah tuan sekalian kan. Tak nak katanya begitulah. So tuan-tuan kedai di sana kalau mendengar kuliah pada hari ini, saya mencadangkan dengan rendah hati supaya kita elakkan daripada sahabat-sahabat yang datang ke kedai makan kita itu terpalit dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila dengar Quran. Kan sebab ini antara langkah tadabbur tau. Kan kenapa tadabbur tak berlaku pada hari ini? Sebab mungkin barangkali gangguan-gangguan sendiri sebeginilah berlaku tuan-puan sekalian. Sebab itulah tadi dia berkait dengan yang pertama, cari waktu yang khusus nak dengar Quran ni. Sebab itulah tuan-puan sekalian, waktu-waktu yang memang orang takkan boleh peruntukkan waktu tu nak baca Quran. Kedai makan memang nak makan. Jadi jangan kita nak tambah dosa orang, tambah orang buat benda yang terlarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buka Quran dekat tengah-tengah tu. Bahaya. So hati-hati. So begitulah tuan-puan sekalian, saya cadangkan begitu. So nak kata bukanlah kita tak boleh, cuma sekadar berkadaran lah. Kalau nampak tengok keadaan tuan-puan sekalian, kalau boleh elakkan je lah tuan-puan sekalian, di tempat-tempat yang memang boleh menimbulkan orang melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang Allah sebut dalam ayat 204 suratul A'raf ini. Okay, so fastami'u lahu. Okay, baik tuan-puan sekalian, Allah boleh menggunakan perkataan fasma'u lahu. Tapi kenapa ada perkataan ta dekat sini? Kalau ikutkan perkataan dengar, dia punya wordnya adalah sami'a. Sin, mim, a. Kalau Allah nak perintahkan, boleh diguna fasma'u. Fasma'u lahu. Tapi kenapa ada fastami'u lahu? Ada ta dekat sini tuan-puan sekalian. Kenapa ada ta dekat sini? Sebab ta dekat situ dia beza. Kalau fastami'u dengan fasma'u beza. Fasma'u dengar sahaja. Contoh, tuan-puan sekalian, kita tengah buat kerja lain. Contoh tadi macam makan tadi kan. Kita makan. Tapi kita dengar tak Quran? Dengar. Kita tahu yang kita dengar tu adalah bacaan ayat-ayat Allah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi itu adalah fasma'u. Kita dengar dengan perkataan fasma'u. Dengar sahaja tapi tidak berikan perhatian. Tapi bila fastami'u lahu, ada ta dekat situ, beza pada satu huruf saja tuan-puan sekalian, ada ta dekat situ. Dengar dekat situ bermaksud tuan-puan sekalian, dengar dengan teliti. Dengar dengan teliti. Maka tuan-puan sekalian, lepas ni kalau kita buka Quran, cuba elakkan kita mencampur adukkan dengan benda-benda lain. Bagus dah kita nak buka Quran dan kita, tapi pastikan ada kesepakatan dalam ahli-ahli dalam kereta tu, kita buka Quran, kita kena dengar baik-baik. Tak faham tak apa, dengar, buka hati untuk Allah resapkan apa yang kita dengar itu tuan-puan sekalian. Tak faham tak apa, sebab dalam bulan Ramadan tuan-puan sekalian, pernah banyak kali kan berlaku kepada kita dalam Ramadan bila kita pergi ke masjid solat tarawih.
Kenapa tak faham pun apa imam tu baca, lepas tu kita tak tahu pun juzuk berapa, muka surat berapa, apa yang imam baca. Tapi bila kita dengar tu tuan-tuan sekalian, tak tahulah apa yang sedang merasuk diri kita. Kita rasa that ketenangan, kita rasa kebahagiaan mendengar, panjangkan lagi pun tak apalah. Kadang-kadang kita boleh mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata tu tuan-tuan sekalian mungkin sebab dua faktor lah. Tahun Ramadan ni, mengalirkan air mata tu sebab dua faktor. Faktor pertama tuan-tuan sekalian barangkali adalah mungkin dia menangis pada waktu itu disebabkan Masya Allah alunan yang indah. Tak tahulah Allah campakkan apa perasaan dalam hati mendengar ayat-ayat Allah SWT. Tapi tuan-puan sekalian mungkin menangis kedua tu adalah sebab apa? Imam baca panjang sangat. Contoh kan. Itu menangis yang kedua lah. Itu bukan kita lah kot. Panjang sangat imam duk baca tu. Panjang sangat dia menangis juga tuan-puan sekalian. Tapi nak katanya kenapa kita berlaku? Oh tenang je dengar. Tak faham pun. Muka surat apa pun tak tahu dia baca muka surat apa. Surah apa pun tak tahu. Kan ayat berapa pun kita tak tahu. Tapi kenapa kita rasa? Sebab kita buka, kita dengar elok-elok. Kita dengar dengan teliti, tak faham pun tak apa. Dan kita diam pada waktu itu. Nampak tak? Dalam solat itu sendiri mempraktiskan dengar dan diam. Dengar dan diam. Kan sebab itulah tuan-puan sekalian, sebelum imam nak menyambung surah lain selepas suratul Fatihah, kalau dia berjemaah, dia digalakkan pacing nak tunggu nak baca surah seterusnya tu tuan-puan sekalian, dicadangkan kadarnya adalah berkadaran dengan makmum sempat habis baca Fatihah dulu. Makmum sempat habis baca Fatihah dulu. Dalam kadar itu, itulah gap dia. Lepas imam dah baca waladdallin amin tu kan. So kan senyap seketika, tak terus waladdallin amin walau tara. Dia tak cepat begitu. Dia kalau boleh berkadaran, tunggu seketika, makmum sempat habis baca Fatihah. Supaya makmum sempat memberikan masa untuk mendengar fastami'u lahu dengan teliti apa yang dibacakan oleh imam. Sebab dalam solat mereka sedang diam. Kan di saat luar solat mereka susah nak kawal mulut untuk diam, tapi dalam solat mereka diam. Bila mereka fastami'u lahu wa ansitu, cuba tengok ayat terakhir Allah kata apa? La'allakum turhamun, supaya kamu beroleh rahmat. Perhatikan baik-baik, sangat mahal ayat ni. Sebab Allah kata lepas kita dengar, walaupun tak faham, tapi kita memberikan penelitian, kita teliti baik-baik apa kita dengar, dan kita diam pada waktu itu, Allah kata mudah-mudahan Allah akan berikan rahmat. Tahu tak kenapa hati kita tersentuh? Waktu kita dengar dan kita diam pada waktu itu, tuan-puan sekalian, kenapa kita tersentuh hati dengan ayat Quran? Sebab ketahuilah rahmat Allah telah tiba pada kita waktu itu. Kan Allah kata la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kenapa buka radio IKIM petang-petang balik kerja, balik kerja tengah jam tu puan buka radio IKIM dengan Quran, rasa nak menangis je dengan Quran ni. Kenapa Sebab kita tengah dengar dengan teliti, kita diam seketika, Allah sedang bagi rahmat kepada manusia. Rupa-rupanya tuan-puan sekalian, dengan menunjukkan adab. Saya boleh katakan yang kedua ni tuan-puan sekalian, al-istima', dengan menunjukkan adab kepada Al-Quran. Apakah selemah-lemah adab dalam baca Quran, dalam bab Quran ni adalah, selemah-lemah adabnya adalah apa tuan-puan sekalian? Dengar dengan teliti dan diam. So dengan kita praktis adab je, belum tadabbur lagi ni. Dengan praktis adab yang bersesuaian yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sahaja, Allah kata untuk depo-depo semua ni, kan Kak Liza betul tak bahasa Kedah saya, untuk depo semua ni kata Allah la'allakum turhamun. Allah akan bagi rahmat kat dia. Allah, kalau ini sudah ada adab, Allah bagi rahmat pula. Buat tadabbur pula lepas tu, orang yang Allah sayang mudah Allah nak resapkan dalam hati dia ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sayang. Orang macam ni Allah sayang. Dia dengar dengan baik. Dia diam. Tuan-puan sekalian, mestilah Allah akan sayang. Okay, baik. So, itu adalah perkara yang kita kena bugarkan. Poin kedua tadi, tuan-puan sekalian, adalah istima'. Kita kena dengar dengan baik. Dan kita kena diamlah. Datang bersama-sama dengan kita dengar itu, kita kena diam. Diam, dalam makna tadi, tuan-puan sekalian, ingat kita saya kata tadi, diam bukan sekadar dekat sini saja, tapi diam dekat sini sekali. Jangan suara kita mengatasi suara Allah. Bukan suara Allah lah. Suara kita mengatasi kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dengar. Kita rasa macam kita dah tahu dah. So suara kita dekat dalam tu lagi kuat nak dibandingkan dengan apa yang kita dengar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan sekalian, satu lagi lah penutup untuk bab istima' ni. Kena rasa malu sangat-sangat tuan-puan sekalian. Kena rasa malu dengan siapa? Okay, baik tuan-puan sekalian, boleh tak respon soalan saya ni sebelum saya nak tunjukkan surah mana yang saya nak maksudkan ni. Tuan-puan sekalian, biasanya kalau kita dengar jin, bila sebut
sebutan ataupun perkataan jin. Tuan-puan sekalian biasa dengar perkataan jin ni, perkara yang pertama terlintas kat kepala perkara yang baik ke perkara tak baik? Dia sebut perkataan jin. Bila dengar perkataan jin. Mana baik ke mana tak baik? Dekat dalam kepala muncul dulu. Puan Azhara kata jahat. Yang lain? Tak baik. Perkara yang tak baik. Benda tak baik. Kita sebut jin ni benda tak baik belaka lah tuan-puan sekalian nak. Kita dok kata jin ni dia buat orang jadi histeria lah. Kita dok macam-macam benda-benda yang kita dok benda-benda tak baik kita fikir pasal jin ni. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, saya nak kata apa tadi? Tuan-puan sekalian, kita ni kalau kita dengar Quran, tiba-tiba kita sendiri pun memilih tak nak dengar, kita memilih tak nak diam, malulah dengan jin yang tuan-puan sekalian dok kata dengan nama dia tu, kita dok rasa buat benda-benda jahat. Lepas ni tuan-puan sekalian, cuba ubah persepsi pada jin. Sebelum ni mungkin kita kata, oh jin ni teruk kita duk fikir dengar duk pasal jin ni, jin tu buruk belaka tu maksudnya. Sebab keturunan dia, ketua jin tu adalah iblis tu sendiri, sebab tu kita dapat buruk belaka. Tapi tuan-puan sekalian, tak semua jin tu jahat tuan-puan sekalian. So lepas dengar ayat ni tuan-puan sekalian, ubahlah cara lihat kita kepada jin. Tapi jangan minta nak berdamping dengan jin pula tuan-puan sekalian apa ni Okay, ayat pertama surah ini, ayat pertama surah Al-Jin. Allah sebut apa? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tuan-puan sekalian cuba tengok. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin, nafarun minal jin, telah mendengar istama'a. Ni nampak tak? Istama'a, ada perkataan ta dekat situ. Ada perkataan ta dekat situ. Maksudnya dia mendengar dengan teliti. Mendengar Al-Quran yang aku bacakan. So Nabi baca Quran. So jin mendengar dengan teliti bacaan Quran yang telah dibacakan oleh Nabi. Lalu lepas dia orang duk dengar apa yang Nabi baca, tuan-tuan sekalian, apa respon dia orang semua pada waktu itu? Dia pun kata pada waktu itu lepas dengar apa yang Nabi baca daripada Quran itu, faqalu. So Allah menggunakan perkataan jamak dalam ayat pertama surah Al-Jin ni, faqalu. Sebab ada serombongan jin yang mendengar bacaan Quran daripada Nabi. So kita mungkin expect yang akan terkesan, yang akan merasakan apa yang Nabi baca tu bagus. Mungkin seekor dua je jin. Jin nak kata seorang ke nak kata seekor? Saya pun tak tahu penjodoh bilangan untuk jin nak kata apa. Seekor jin ke seorang jin? Wallahualam, saya pun tak tahu. Dalam bahasa Melayu dulu tak didedahkan pula nak bagi penjodoh bilangan kepada jin tu nak bagi apa lah. Kita dulu belajar kalau buah sebiji kan. Tuan-puan sekalian tak sebiji durian, sebiji rambutan kan. Tapi untuk jin saya tak tahulah. Tapi nak katakan, so nak kata tuan-puan sekalian, serombongan ni ramai dengar ni. So kita mungkin expect, satu dua ketul je kot, ia akan kata Quran ni bagus, dia akan dengar dengan baik. Tapi bila Allah guna faqalu, maksudnya ramai jin. Boleh dikatakan hampir semua jin. Sebab jamak Allah guna faqalu, bukan faqala. Bukan seorang dua je yang kata tentang perkara ini. Sepakat para jin pada waktu itu mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba. Jin pun dengar dengan teliti apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Quran. Yang kita duk kata buruk tu, dengan nama jin duk kata buruk tu, jin ni kualitinya adalah Nabi baca Quran, istama'ana farum minal jin. Mereka tu duduk sekali dalam satu rombongan, duduk dengar sama-sama dengan teliti apa yang dibacakan oleh Nabi. Kalau kita tak dengar, tuan-puan sekalian, malu lah dengan jin. So kalau soalan yang sama saya tanya, kalau kita tanya pada jin kan, tadi saya tanya pada manusia kan, apa pendapat anda tentang jin? Semua kata duk buruk. Agak-agaklah soalan tu kalau diberikan kepada jin, apa pendapat kamu tentang manusia? Agak-agak pun dia akan cakap benda tu yang sama juga pada kita lah. Tuan-puan sekalian tak? Kita dah kata jin buruk. Kalau jin ditanya soalan tu, apa pendapat kamu tentang manusia, dia akan kata kita ni buruk. So mungkin antara benda buruk yang akan dia kata adalah, aku sekurang-kurangnya Nabi baca Quran pun dengar dengan teliti. Tu manusia tu dengar Quran buat dek je kan. Baca Quran tu pula sebagai seolah-olah macam satu chanting, satu mantra-mantra je dibaca. Aku dengar dengan baik. So malulah manusia yang diberikan kelebihan berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Dan bukan sekadar dengar je tau. Okey, ini adalah ayat yang menjadi dalil apakah kesan yang akan berlaku kalau orang mendengar dengan teliti. Tadi Allah kata mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat kan. So apakah antara rahmat yang Allah akan berikan kepada orang yang mendengar dengan teliti itu? So Allah sebut, so jin tu didapat rahmat daripada Allah. Sebab itu dia boleh katakan, qalu faqalu inna, sesungguhnya kami semua ni sami'na, telah mendengar
Qur'anan ajaba, satu pembacaan yang menakjubkan. Dalam bahasa lain tuan-tuan sekalian, orang yang mendapat rahmat daripada Allah, asbab daripada dia istima', mendengar dengan teliti apa yang telah dibacakan daripada Quran, dia akan mendapat satu perasaan takjub kepada Al-Quran. Pernah tak bila kali terakhir tuan-puan sekalian kita merasakan Qur'anan ajaba, apa yang kita baca tu kita rasa takjub yang amat kepada pembacaan Quran, bukan pembacaan Quran kita rasa takjub yang amat kepada kalam Allah. Pernah tak rasa sedemikian? Kita rasa overwhelming, mind blowing, kita rasa takjub yang amat. Pernah tak rasa? Bila kali terakhir tuan-puan Sekarang pun takjub Ustaz. Sekarang pun takjub dah dengar bahasa Arab dalam Quran ni, bahasa Al-Quran dah takjub dah. Allahu Akbar kan. Hadza min fadli Rabbi. Itu semua daripada Allah, kelebihan Allah belaka. Hadza rahmatun min Rabbi. Tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya kalau Ustaz, saya hari ni rasa tak sempat lagi nak rasa takjub dengan Quran Ustaz. Tapi Alhamdulillah hari Jumaat itu saya baca Suratul Kahfi. Contoh. Jumaat itu Ustaz, 2 hari lepas saya baca Suratul Kahfi. Kan? So tuan-puan sekalian, tahu tak? Dalam surah Al-Kahfi sendiri sahaja memang bagi tahu orang-orang yang kalau dengar dengan baik, dia berikan perhatian, dia dengar dengan teliti Quran yang dia baca itu, memang dia akan dapat ketakjuban. Sebab dalam ayat pertama bila Allah nak start cerita pasal Suratul Kahfi kan, cerita pasal Ashabul Kahfi, apa permulaan ayat cerita pasal Ashabul Kahfi? Siapa ingat? Ayat ke-9 tu. Bila Allah sebut, sekejap saya buka okey ni. Bila Allah nak mulakan cerita pasal Ashabul Kahfi ayat ke-9 ni, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Nampak perkataan ni? Ajaba. Sama tak dengan surah Jin tadi? Ajaba. Kan? Sebab ayat kan sama kan? So ada orang yang dengar kisah-kisah dalam Quran, dia sekadar nak tahu cerita je. Dia sekadar macam dengar, sami'ah, dia dengar saja. Tapi orang yang mendengar dengan teliti, pastinya tuan-puan sekalian, dia lepas dia tamatkan pembacaan pada ayat yang ke-32 surah Al-Kahfi, dia sampai ayat 32 ni, dia tamatkan sampai 31, dia tamatkan pembacaan dia kepada kisah pertama dalam surah Al-Kahfi ni, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Sekurang-kurangnya yang akan lahir kat diri dia adalah bila dia tamatkan sampai ayat ni, sebab ayat 32 masuk kisah lain. Sekurang-kurangnya patutnya tuan-puan sekalian, orang yang baca setiap Jumaat Suratul Kahfi, sekurang-kurangnya sampai ayat 31 ni, kita sudah mampu untuk mengatakan wow kepada apa yang telah Allah present daripada ayat 9 sampai 31. If we istama'a, kalau kita betul-betul dengar dengan teliti, memberikan perhatian kepada apa yang kita baca. Tapi tidaklah bermakna ya tuan-puan sekalian sampai 31 ni, contoh muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Wow, tidak begitu. Bukanlah kata wow macam Husi Lempoyang tu tuan-puan sekalian, betul tak Husi Lempoyang? Cerita Piramli tu. Yang bila dia bagi tawaran nak beli hamba dia tu, kan siapa tertiga apa? Yang Abdul Wahab ke apa tak? Kan bila mana dia tawarkan berapa wang ringgit tu kepada berapa dinar kepada siapa tak? Pada owner tu, pada Tuan Syed tu. Husi Lempoyang, tak salah saya tak? Dia tawarkan tu, tak pernah tengok tuan-puan sekalian, selara pula kongsi pasal benda ni. Kan? Tapi nak katanya tuan-puan sekalian adalah babak tu. Ya, ada babak tu lah kan. Kan bila kata ingat lagi kan. So nak kata wow tu. Dia bukan begitu. Bukan maksud wow tu maksudnya kita sebut dengan mulut. At least ketakjuban tu lahir dalam hati. Okay. So kalau jin yang kita duk pandang buruk tu tuan-puan sekalian, had ni pun duk rasa takjub dengan Quran, malu ke kita ni? Malu sangat ke kita ni tuan-puan sekalian? Dia orang pun boleh dengar dengan istama'ah, dengan teliti. Takkan kita tak mampu nak dengar dengan teliti? So proses kedua tadi tuan-puan sekalian, kita kembali kepada saya punya apa tadi tu? Kita punya whiteboard, iaitu yang kedua tadi adalah lepas kita baca dengan tartil, kita observe tajwid, makhraj dan waktu kita baca. Yang kedua adalah istima', kita mendengar dengan teliti, dan datang bersama-sama istima' ni tuan-puan sekalian, saya tambah sikit dia punya nota tambahan dekat sini, kena tambahkan dengan apa? Kena tambahkan dengan diam, yang saya letakkan sini, dalam dan luar. Sebab ramai orang boleh diam luar je tapi dalam tak diam. Dalam dia masih lagi bersuara. Masih lagi kata tadi poin yang sebut tadi tu, iaitulah dia ada monolog lagi. Dia ada monolog. Okay. So kita pergi pada poin yang ketiga ya tuan-puan sekalian. Selepas kita dah tartil, kita istima', what's next? Apa yang seterusnya? Yang seterusnya, jangan terkejut. Tiba-tiba muncul pula yang seterusnya punya step, iaitulah tilawah. Ustaz, tak nampak skrin. Tak nampak skrin
Oh, saya tak share Tak screen ke? share. Okay, sorry. Tak nampak Ustaz. Oh, saya... Okay, sorry. Sekarang keluar? Dah nampak. Okay. So, yang ketiga tuan-puan sekalian, jangan terkejut Ustaz, saya rasa macam dah patutnya tak perlu dah sebut benda ni. Tapi kenapa tiba-tiba Ustaz duk sebut benda ni lagi? Okay, cuba tengok. Okay, yang ketiga, tuan-puan sekalian, step yang ketiga adalah tilawah. Ustaz, tartil tu bukan kita dah start baca ke Ustaz? Tartil kat sini tuan-puan sekalian, perasan tak tadi? Dia lebih kepada persiapan. Cari waktu, kan? Lepas tu apa tadi tuan-puan sekalian? Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah kita baca dengan tajwid. Yang tu kena pergi belajar. Tajwid dengan makhraj, kita kena pergi belajar. So nampak tak? Dekat sini, kita boleh katakan pentingnya babak persiapan. So tadabbur mementingkan juga aspek persiapan. Apa at least basic knowledge yang perlu ada nak tadabbur ni. So pentingnya babak ini maka sebagai persiapan ya tuan-puan sekalian. Sebab ketiga bila kita tengok ada perkataan tilawah pula, kenapa macam 2 kali berulang pembacaan ni? Tartil tadi bukan baca ke Ustaz? Tartil tu ya pembacaan tapi lebih kepada persiapan. Tajwid, makhraj, masa, semua tu adalah melibatkan kita punya persediaan. Tapi kenapa Ustaz tak kedua tu kita pergi baca dulu? Kenapa disebutkan dengar dulu? Kenapa nombor 2 tu dengar dulu? Kenapa tak terus baca tilawah pada yang kedua? Sebab keutamaan Quran ni Allah tak kata bukan baca. Keutamaan Quran ni adalah dengar. Keutamaan Quran ni adalah dengar. Berdasarkan dalil tadi tuan-puan sekalian. First thing first, sebab Quran ni adalah dengar dulu dengan teliti. Sebab tu tuan-puan sekalian kena pergi belajar dulu. So mungkin dengan tadabbur dulu ke kita tahu. So supaya muncul semangat untuk membaca. Ada reason pembacaan tu. Ada sebab kita membaca. Tidaklah sekadar macam mana mak saya hantar kat sekolah petang tu kena belajar tajwid. Baca je lah. So itu orang yang baca Quran tanpa ada makna dalam hati. Sebab tu tilawah saya letakkan pada step dan proses yang ketiga tuan-puan sekalian. Sebab kita meletakkan pada the most priority. So priority paling pertama adalah persiapan. Yang kedua adalah dengar dulu. Sebab memang pun kita tuan-puan sekalian nak belajar Quran ni ataupun nak faham sesuatu pun kita dengar dulu kan. Daripada orang lain ke orang kongsi thoughts dia tentang Al-Quran, maka kita dengar dulu. Maka barulah kita berganjak kepada tilawah. Yang ni kita tengok tuan-puan sekalian daripada suratul Baqarah ayat yang ke-121. Ya, saya bukakan untuk tuan-puan sekalian. Suratul Baqarah ayat 121. Okey. Tuan-puan sekalian, saya sebut tadi ada berapa step proses? 9 kan? Kita baru ketiga ni. Tinggal setengah jam lagi. Acana tu. Tak sempat hari ni, tak apa kan anda redha je kan tuan-puan sekalian tak sempat habis semua kan? InsyaAllah sambung. Sebab saya prefer sebab mungkin Kak Liza lah antara orang yang biasa yang saya nampak awal mengikuti Tadabbur Center. Kita kongsi TAD ABBUR tu. Tapi Kak Liza betul tak? Kali ni dia macam ada nilai tambah baru kan kepada apa yang kita kongsi yang dulu kan? Ya Ustaz, betul. Kita tak discuss benda ni. Rupa-rupanya TAD ABBUR tu yang terhasil tu adalah cernaan daripada 9 proses ni. Tapi tidaklah dipersembahkan kepada khalayak yang datang seminar yang tempoh waktunya cuma 1 jam je untuk kupas TAD ABBUR. Tak sempat. Jadi kalau nak kupas macam ni tak sempat. Cuma nak sekarang ni tahulah tuan-puan sekalian daripada mana datangnya gagasan TAD ABBUR tu. So ada dalil dekat belakang tu yang kita buat berdasarkan inilah rupa-rupanya tuan-puan sekalian. Okay. So pergi pada step yang ketiga iaitu tilawah. Okay, based on ayat ni tuan-puan sekalian cuba baca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. So dekat sini kalau ikut tafsiran yang dikatakan oleh Abdullah Basmai, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Baik tuan-puan sekalian, perhatikan elok-elok ayat. Konteks ayat 121 adalah berbicara kepada yatslunahu dan tilawah. Dua-dua ni datang pada ru'u yang sama ya. Talla. Talla tu maksudnya baca juga. Tuan-puan sekalian, biasa kita dengar baca tu dia punya perkataan Arabiknya adalah qara'a kan. Tapi dalam bahasa Arab talla itu juga bermaksud baca. Sebab tu ada perkataan tilawah, talla. Dia punya word dia talla. So ada talla yatslu tilawatan. So tilawatan. So yatslunahu dengan tilawah ni datang daripada word yang sama.
So konteks ayat 121 ni adalah melibatkan pembacaan. Tapi sekarang kita dah tahu, based on ayat ni juga kita akan lebih clear tuan-puan sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan tilawatul Quran. Hari ini kita sekadar beranggapan bila sebut tilawah Al-Quran, bahkan ada musabaqah lagi, musabaqah tilawah Al-Quran, maka apakah makna sebenar bagi tilawah itu berpandukan apa yang Allah sebut daripada Quran. So dia tidak semata-mata baca, sebab cuba tengok ayat ni. Allah kata haqqa tilawati. Yatslunahu haqqa tilawati. Bila Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan Alkitab kepada mereka ataupun Al-Quran, maka Allah tuntut untuk mereka yang mendapat Alkitab itu. So kalau dalam konteks kita, so dalam ayat ni cerita pasal Bani Israel, mereka dapat Taurat. Kan? Tapi kalau kita nak tadabburkan ayat ni, kita pula orang yang manusia daripada umat Nabi Nabi Muhammad. So dapat kita apa? Kita Al-Quran. So kalau kita nak kenakan dalam konteks tadabbur, kita dapat Al-Quran. So atainahumul kitab. So Al-Quran, apa Allah sebut apa? Yatslunahu, baca, haqqa tilawati. Kenapa nak kena ada perkataan haqqa tilawati, sebenar-benar pembacaan? Maksudnya macam seolah-olah ada possibility ada orang membaca dengan tak benar. Begitu. Sebab kalau tak ada possibility begitu, Allah boleh direct je yatslunah, baca. Ulaika yu'minun nabi. Tapi kenapa mesti nak kena ada perkataan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar pembacaan? So dekat sini juga tuan-puan sekalian, kan tadi pada poin pertama, pada proses pertama tadi kan kita melakukan persediaan. Maka persediaan saya tidak akan menjadi apa-apa yang berguna kepada kita kalau kita bersedia tapi tak amal. So amal yang kita dah belajar tentang tajwid, makhraj, dah susun waktu yang tepat, aplikasikan kepada step yang ketiga, proses yang ketiga. So di situlah yang akan menyebabkan kita punya pembacaan itu antaranya akan menjadi haqqa tilawati. Haqqa tilawati, sebenar-benar pembacaan. So dekat sini tuan-puan sekalian, perlulah kita observe. Kalau Allah sebut baris atas lah kita baca. Allah sebut baris bawah lah kita baca. Kalau huruf tata lah kita baca. Kalau tota lah kita kena baca. Dan kalau kita faham daripada konteks yang pertama ni, iaitu kena baca dengan betul sebutan, dengan yang 3 disiplin tadi tu, maka Allah kata dengan membaca dengan sebegitu rupa, Allah kata ulaika yu'minu nabi. Orang itu telah dikatakan beriman kepada Allah. Bukan ke tuan-puan sekalian, rukun iman tu salah satunya adalah beriman kepada Al-Quran, betul? Kita percaya kepada Al-Quran, tu tak salah satu rukun iman, percaya kepada Al-Quran ataupun beriman kepada Al-Quran. So rupa-rupanya membaca dengan betul sebutan adalah tanda kita sedang menunjukkan iman kepada Al-Quran. Begitu. Sebab itulah membaca tajwid dengan makhraj, hukum dia apa? Kita dah bincang dah yang sesi lepas. Hukumnya apa baca tajwid dengan makhraj? Fardu ain. Yalah, wajib bagi orang beriman, bagi orang yang Islam kan? Kita namakan istilahnya fardu ain. Dia wajib bagi orang yang mengaku syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So kenapa fardu ain? Kenapa wajib bagi orang Islam? Kenapa? Sebab itu adalah manifestasi iman kepada Quran. Membaca dengan betul. So lepas ni jangan pelikih orang pergi belajar kelas tajwid tuan-puan sekalian. Jangan sekali-kali. Jangan pelikih orang pergi kelas makhraj. Jangan pelikihkan mereka. Sebab dia orang sebenarnya sedang bergerak untuk membenarkan iman mereka kepada Quran. Dan tuan-puan sekalian, saya kata ini salah satu sahaja. So kalau kita ambil kefahaman haqqa tilawati tadi merujuk kepada membaca dengan sebutan yang betul, maka itulah maksud dia. Ulaika yu'minu nabi. Maka orang yang baca sebutan dengan betul, mereka sedang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada pendapat para ulama bila disebut pada ayat seterusnya wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, ada perkataan yakfur dekat sini, maka seolah-olah ada juga terlibat sama dalam proses pembacaan itu, kita memahami sama. Faham tak? So tilawah bila kata haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar bacaan itu bukan semata-mata kita perkemaskan tajwid makhraj itu saja. So itu juga sedang menghala kepada iman, tetapi tuan-puan sekalian, iman ni kan perlu sentiasa ditingkatkan. Sampai bila keimanan kita nak sekadar berdiri kepada baca tu comel loter dah. Cantik sebutan tajwid makhraj cantik dah. Itu pun sudah dikira beriman, tetapi iman kan perlu ditingkatkan.
Kan iman perlu ditingkatkan. Maka peningkatan iman itu juga antara benda yang boleh meningkatkan iman adalah bukan sekadar baca dengan sebutan yang betul, tapi berganjak kepada memahami apa yang kita baca dengan betul itu tadi. Sebab tu dia berganding perkataan yu'minuna dengan yakfur. Ada yu'minun, ada yakfur. So bila ada yakfur kat sini memang melibatkan kefahaman. Memang melibatkan kefahaman. So nak kata tuan-puan sekalian, membaca dengan tilawah, nanti saya akan kongsikan pada Kak Syida nanti insya-Allah. Saya akan berikan satu link video sahabat saya Ustaz Fakhri Fazli, Fakhri Fazil ke Fakhri Fazli. Saya baru kenal je tuan-puan sekalian. Kenal tak kenal pun tak lama lah, 4 ke 5 tahun yang lepas. Saya kenal dia sebab atas landasan Al-Quran juga tuan-puan sekalian. Dia adalah yang belajar di Jordan, sahabat saya ni belajar di Jordan. Dia baru balik, dia tak tahu dah habis master tidak di Jordan tuan-puan sekalian. Cuma Quran mempertemukan kami sebab dia sangat rapat dengan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di Jordan. Maka kami pun sangat banyak merujuk pada Dr. Salah. Maka dia antara figure-figure yang rapat dengan Dr. Salah dekat sana. Maka bila Ramadan tahun lepas saya minta kongsilah sikit tentang site ataupun apa perkara-perkara yang menarik tentang Quran. Dia ada kongsikan perbezaan apakah maksud tilawah dengan qara'a tu. Baca dalam sebutan qara'a dan sebutan tilawah. Saya akan kongsikan video dia kepada tuan-puan sekalian. Sangat akademik kupasan dia terhadap benda tu. Okay, cumanya saya bekalkan video tu lah untuk tuan-puan sekalian yang mengikuti slot pada pagi ni. So boleh dengar, dan apa yang saya sampaikan pada hari ini tuan-puan sekalian lebih kepada ringkasan apa yang sahabat saya itu kongsikan sebelum ni. Cuma tilawah dia bukan semata-mata sebutan yang kita kena perbetulkan, tapi dituntut untuk kita memahami. So dengan kefahaman akan muncullah keimanan. Dengan kefahaman akan muncullah tuan-puan sekalian satu semangat tak mahu kufur kepada apa yang Allah sampaikan. Sebab tuan-puan sekalian, kesan tilawah ni kalau kita perhatikan susunan ayat ni, tanasub ayat, selepas ayat 121 ni datang, Allah berbicara tentang Bani Israel yang kufur nikmat. Seolah-olah tuan-puan sekalian, hari ni kalaulah pembacaan Quran kita ni baca Quran, tetapi tidak membuahkan kita ni makin banyak bersyukur kepada Allah, mungkin barangkali tidak mencapai lagi haqqa tilawati. Kita baca Quran dah, tapi kenapa hari ni saya ni susah nak bersyukur kepada Allah? Tengok sana kurang, hak ni tak cukup, rasa macam banyak lagi benda tak dapat. Salahkan itu, salahkan ini. Dia bukan sengaja Allah gandingkan 121 lepas tu 122 cerita pasal ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Seolah-olah membaca Quran dengan haqqa tilawati, kita dah biasa dengar perkataan tilawah, tapi dengan membaca Quran dengan sebenar-benar tilawah, kesannya apa? Akan melahirkan seseorang yang tidak akan mempertikaikan nikmat Allah, tak akan lupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah pembacaan Quran kita melahirkan kita paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita duk kata kita tilawah Quran tapi syukurnya sangat kurang, maksudnya mungkin barangkali haqqa tilawati belum kita capai. Faham tak tuan-tuan sekalian? Rupanya bila kita explore dengan mendalam tentang perkataan tilawah ni, it's not as simple as perkataan tu tilawah tu baca je. No. Dia akan ditentukan dengan apa yang berlaku kat kita lepas kita baca tu. Tu yang dikatakan yatslunahu. Allah boleh je berhenti dekat situ yatslunahu baca, tapi kenapa nak kena ada haqqa tilawati? Sebab tuan-puan sekalian dia akan menyebabkan apakah kesan yang akan berlaku kepada pembaca-pembaca ni. So dua konteks lah kita boleh faham daripada ayat ni tuan-puan sekalian. First, dari sudut sebutan, kena jaga dari sudut sebutan itu tuan-puan sekalian. Yang kedua adalah kita kena perbetulkan kefahaman kita. Kena berganjak lah. Sebab iman ni perlu ditingkatkan. That's the idea. Iman perlu ditingkatkan. Dah baca dengan tajuk dengan makhraj, dah beriman dah tu, insya-Allah, alhamdulillah. Sebab itu fardu ain bagi orang Islam. Maka dia telah menunjukkan iman dia kepada Allah. Dia belajar benda itu. Tapi iman pastinya perlu ditingkatkan, bukan dikurangkan, bukan di stagnan, bukan dikekal. Dia perlu ditingkatkan tuan-puan sekalian. So peningkatan keimanan perlulah kena berganjak. Bukan kita kena belajar lagi, dah belajar dah makhraj, belajar lagi, tidak. So lepas makhraj, lepas tajwid, lepas dah peruntukkan masa yang tepat, perlulah pula kita pergi belajar untuk apa? Untuk faham Al-Quran. Untuk tadabbur Al-Quran. Dah faham dah? Itu juga yang dikatakan sebagai haqqa tilawati. So maksudnya bila kata saya letakkan di proses yang ketiga daripada 9, maksudnya ini adalah satu proses menuju kepada tadabbur yang komplit daripada 9 proses ni tuan-puan sekalian. Tilawah adalah antara
anjakan awal untuk kita nak melakukan tadabbur. Sebab tu saya kata tadi ada pendapat yang pertama tadi sebutan. Dan Abdullah bin Ismail pun letak dalam kurungan pendapat dia sama dengan pendapat yang pertama. Dia halakan kepada tidak mengubah dan memutarkan maksud. So idea ni apa? Baca dengan betul, dengan tajwid dan makhraj yang betul. Sama dengan apa yang Abdullah bin Ismail tafsirkan pada ayat sebenar-benar bacaan itu sendiri. Okay, baik, itu adalah step yang ketiga. So ini Kak Syida saya rasa sampai step keempat je kot. Ini sempat. Tak apa. Okay, baik. Kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Sekejap saya pergi kembali kepada apa tadi? Saya punya whiteboard. Okay, step yang seterusnya. Okay, keluar tak? Keluar kan? Okay. Step yang seterusnya yang keempat. Selepas dah ada tartil, istima', yang seterusnya tuan-puan sekalian namanya adalah ta'akkul. Kenapa tak keluar ni? Okay. Ta'akkul. Berdasarkan surah yang ke-12 ayat 2. Ta'akkul. Sebut ramai-ramai tuan-puan sekalian. Kalau tak buka mic pun tak apa. Ta'akkul. Okay, ada apostrofi. Okay, macam mana? Ta'akkul. Ain tahu ain. Ta'akkul. Sebut ramai-ramai. Ta'akul. Yes, ta'akkul. Apa makna ta'akkul tuan-puan sekalian? Menggunakan akal. Akal, ta'akkul tu datang perkataan akal lah tuan-puan sekalian. Okay, cuba tengok surah ke-12 ni surah apa? Jom kita tengok sama-sama. Surah ke-12 ayat yang kedua. Surah ke-12 ayat kedua. Ayat apa ni? Surah 12 akan tak tahu surah ke-12. Surah Yusuf. Surah Yusuf. Okay, saya tukarkan surah Yusuf untuk tuan-puan sekalian ya. Surah Yusuf ayat yang kedua. Apa Allah sebut dalam ayat ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. So Allah sebut dalam ayat ni, sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. So nak kata tuan-puan sekalian, satulah kita tengok dia ayat ni sesuai kepada masyarakat Nabi pada waktu itu kan, kaum Nabi iaitu memang orang Arab pun. Maka bila Allah turunkan Quran dalam bahasa mereka, bahasa dia orang semua tu puan sekalian, bahasa mereka sendiri, maka Allah kata sepatutnya perkara ini memudahkan kamu untuk menggunakan akal kamu. Okay. Baik, ramai orang faham ta'akul ini ataupun menggunakan akal ini bermaksud dia kena kerah fikiran dia. Itu adalah kefahaman yang betul tetapi tidak menyeluruh. Sebab saya akan kongsikan pada tuan-puan sekian benda yang agak mind blowing bagi saya daripada dulu lagi. Sebab dulu saya faham bila sebuah akal ni adalah orang yang memfungsikan dia punya pemikiran, minda, maka dia akan menggunakan akal dia. Dia akan dikatakan sebagai orang yang menggunakan akal dia bila dia berfikir. Kan? Tetapi orang yang berfikir sahaja dengan mendalam, dia berfikir, dia fikir saja, tidak menjadikan dia lagi orang yang berakal. Sebab itu dalam Al-Quran membezakan perkataan tafakkarun dengan ta'kilun. Kenapa kalau kata akal, menggunakan akal tu maksudnya berfikir? Kenapa Allah tak centralize je perkataan berakal maksudnya berfikir, menggunakan minda kamu sendiri untuk berfikir? Tapi kenapa dalam Quran ada tafakkarun, ada perkataan ta'kilun? Seolah-olah dua perbezaan yang sangat ketara. Sangat ketara. Okay, apakah maksud ta'akul ataupun ta'kilun? Maka tuan-puan sekalian tadi dalam konteks dia turunkan dalam bahasa dia orang, patutnya dia memudahkan kamu untuk nak ta'kilun. Tapi mungkin kita nak tadabbur ayat ni ayat kedua. Ustaz, saya bukan orang Arab. Jadi macam mana saya nak mengaplikasikan ta'akul sebab itu bukan bahasa saya? Maka tuan-puan sekalian, walaupun dia bukan bahasa kita, diturunkan dalam bahasa Arab, maka tuan-puan sekalian tidak menghalang kita untuk ta'akul juga. Sebab ta'akul bukanlah dinilai kepada bahasa apa yang digunakan. Tapi ta'akul itu adalah memerlukan apa yang kita buat bila kita membaca Al-Quran itu sendiri. Baik. Satu, saya sebelum nak masuk tentang kenapa Allah guna ta'kilun, saya nak kongsikan terlebih dahulu, tuan-puan sekalian. Nak katanya, kesan orang yang tidak menggunakan akal, tidak ta'akul, kesannya adalah, tuan-puan sekalian, orang itu, walaupun Quran turun dalam bahasa dia sekalipun, dia masih lagi tak beriman kepada Allah. Tuan-puan sekalian, anda bayangkan Quran tu yang kita duk kata, wah hebatnya bahasa Allah. Tadi Kak Liza sebut kan. Wah, kita rasa takjub kepada apa yang kita dengar tadi. Itu yang kita dengar tu bukan daripada bahasa kita tu. Kita rasa takjub tu. Tapi patutnya orang Arab pada zaman Nabi dengar Quran yang sangat super bahasa tu. Patutnya mereka lah yang paling banyak takjub dengan Quran. Sebab bahasa dia orang sendiri. Dia orang pun tahu bahasa yang digunakan oleh Al-Quran bahasa yang sangat tinggi dan luar biasa. Sangat unik.
Maksudnya diorang yang terlebih dahulu sembah sujud kepada Allah. Tapi pada zaman Nabi, Nabi sampaikan Quran yang ada sangat indah bahasanya dalam bahasa diorang sendiri. Ada tak yang tak beriman kepada Allah? Ada kan? Kenapa? Sebab diorang tak faham ke? Diorang faham. Sebab bahasa diorang sendiri. Tapi apakah sebab dia? Sebab diorang tidak ta'akilun. Ta'akul. Okey, baik. Sekarang kita nak bincangkan ta'akul tu. Baik. Jom kita kembali kepada whiteboard saya tadi. Okay, kita kena buat. Tapi patutnya saya connect dengan iPad saya tadi. Sebab bila dengan iPad dia boleh guna saya punya pen ni untuk conteng-conteng. Tapi tak apa, it's okay. So, tuan-puan sekalian, ta'akul ni bermaksud begini. Okay. Ta'akul ataupun aqala, datang dari perkataan aqala, akal tu, akal, ta'aqala ataupun ta'kilun aqala. Aqala ni tuan-puan sekalian, ain, qaf dan lam. Kenapa tak muncul pula ni? Keluar tak? Ain, okey, baru keluar. Ain, qaf dan lam. Itu dia punya root word dia. Kecil sangat Kecil sangat? Ya, saya besarkan sikit. Besarkan sikit Ustaz. Okey, baik-baik. Saya faham tuan-puan sekalian. Saya besarkan sikit. Okey, ini deh. Okey, jelas? Okey. Cantik dah? Ke kecil lagi? Okey. Kalau tengok guna phone mungkin mencabar sikit lah kot tuan-puan sekalian ya. Okey, tak apa. Aqala. Okey, dia punya root word dia. Okey. Jadi aqala ni tuan-puan sekalian, kalau dia baris atas yang seperti mana kita faham tu lah akal. Tapi aqala, kalau ain, qaf dan lam ni, kita ubah ain ni, kita jadikan dia baris bawah. Allah, kenapa tak keluar ni? Okey. Kita apa? Kita katakanlah ain tu baris bawah. Ain tu dia baris bawah. Maka tuan-puan sekalian, kalau ain tu baris bawah, dia jadi iqal kan? Kalau aqala, akal yang kita faham tu. Tapi kalau ain tu baris bawah, dia jadi iqal. Mana iqal tuan-puan sekalian? Iqal tu dia lain dengan apa yang kita faham tentang akal. Iqal tu maksudnya adalah simpulan ataupun ikatan. Iqal maksudnya adalah simpulan ataupun ikatan. Itu maksud iqal. Beginilah tuan-puan sekalian. Kita nak kata, pernah dengar tak ikal mayang, rambut ikal mayang? Rupa-rupanya pinjaman daripada bahasa Arab tu tuan-puan sekalian. Iqal. Ikal. Tapi rambut ikal mayang tu tuan-puan sekalian, rambut ikan mayang ni sebenarnya yang ini kan dia beralun kan tuan-puan sekalian. Dia tidak kerinting. Dia macam orang kata beralun Itu ikan mayang Ke saya salah faham? Saya pun sampai sekarang confuse ikan mayang tu macam mana. Betul Ustaz, betul. Betul tak? Ikan mayang dia beralun kan. So rambut tu dia beralun. Kita katakan ikan mayang. So orang kata orang nak sangatlah rambut macam ni tuan-puan sekalian, rambut beralun. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, ikan mayang tu kita akan puji rambut tu adalah ikan mayang beralun cantik sekiranya dia tu masih lagi attach dengan kulit kepala. Rambut ikan mayang akan hilang pujian dia, akan hilang kualiti dia bila mana dia gugur daripada rambut. Ada tak orang masih lagi mengagumi, dia nampak ada rambut ikan mayang dekat tepi jalan, dia ambil, wah cantiknya. Tak ada tuan-puan sekalian. Orang akan cakap rambut ikan mayang tu cantik once dia still attached dengan dia punya kulit kepala seseorang yang ada rambut ikan mayang. Barulah dia akan kata rambut ikan mayang tu cantik. So maksudnya, idenya adalah selagi mana dia terikat, selagi mana dia tersimpul, selagi mana dia masih berada di situ, sedang attach kepada sesuatu, maka itulah idea iqal. Dia mesti berada dekat situ, dia mesti kena terikat dekat situ. Itu maksud iqal. Okay? Jadi tuan-puan sekalian, apakah maksud akal based on falsafah yang dibawa oleh iqal? Maka tuan-puan sekalian, menggunakan akal itu bermaksud kita kena memastikan apa yang kita fikir. Okay, kenapa dia jadi menyengit ke sana? Okay, kita beralih ke sini pula. Kita kecilkan sikit. Kita kena memastikan apa yang kita fikir akhirnya akan menyebabkan kita berhubung dengan Allah. Okay, dah faham tak idea ni? Okay, saya kecilkan balik. Okay. Idea akal ni bermaksud kita berfikir, sebab ramai orang berfikir, tapi adakah benda yang difikir itu akan menyebabkan dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam orang-orang Arab yang dengar Quran yang dibacakan oleh Nabi, dia orang fikir tak apa yang Nabi sampaikan? Fikir. Tapi akhirnya dia memilih untuk tak beriman kepada Allah. Maksudnya, dia fikir-fikir tapi tidak menggunakan akal. Sebab sepatutnya orang yang menggunakan akal, apa yang difikirkan itu akan menyebabkan dia berhubung dengan Allah dan memudahkan dia untuk mengesakan dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So very important konsep ataupun keyword dalam berakal ni adalah berhubung dengan Allah. Selagi mana
kita memikirkan sesuatu tapi kita tak attach dengan Allah, akhir cernaan fikiran itu tidak menyebabkan kita berhubung dengan dia, maksudnya kita belum berakal lagi. Sudah Ustaz. Ustaz, kalau tak berakal kan tak siuman. Saya tak kata tak siuman, nak katanya nak mencapai darjat untuk menjadi orang yang tak kilun berakal tu, dia wajib untuk kita membina satu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Once apa yang kita fikirkan itu bertemu dan berhubung dengan Allah, itulah maksudnya orang yang berakal. Dan tuan-puan sekalian, jangan terkejut, dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan sesuatu perkara yang dinamakan sebagai bulatan. Pernah dengar tak ayat ni? Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un. Dua ayat tu biasa kita dengarkan dalam surah Yasin kan? Okay, apa konten ayat tu? Saya mudahkan untuk tuan-tuan sekalian. Dan dia ada kaitan dengan akal. Allah kata, walau nasha'u latamasna ala a'yunihim. Kalaulah aku tahu manusia ni dia tak beriman kepada Allah, nescaya, tengok ayat Allah sangat scary. Nescaya aku akan ratakan benda bulat pada mereka. Sebab dalam dua ayat ni, walau nasya'u latamasna, walau nasya'u lamasakhna tu, dalam dua ayat tu Allah ada sebut tentang dua bulatan yang Allah jadikan kepada manusia. Dua benda bulat yang Allah jadikan kepada manusia. Dalam ayat walau nasya'u latamasna tu Allah sebut tentang benda bulat yang pertama dipanggil sebagai mata. Benda bulat yang pertama yang ada kat diri kita tuan-puan sekalian namanya adalah mata. Ya, saya marah pula. Benda bulat yang pertama based on ayat keberapa tu? Kalau tuan-puan sekalian boleh kongsikan ayat yang keberapa tu. So benda bulat pertama, sebab tu Allah kata walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. So mata lah benda bulat yang pertama Allah sebut dalam ayat tu. A'yunihim maksudnya mata. Okay. So Allah kata kalau Allah tahu yang kamu ni akhirnya, Allah sebenarnya tahu. Tapi Allah kata kalau aku tahu memang kamu memilih sampai akhir untuk tak beriman kepada Allah, nescaya aku ratakan benda bulat pertama yang ada kat kamu tu adalah mata kamu sendiri. Mata tu aku ratakan je, tak perlu nak bulat macam sekarang kamu nikmati sekarang. Sebab mata kamu sekarang bulat. Tapi kalau kamu dah memang decide sampai ke mati kamu tak nak beriman kepada Allah, patut aku ratakan je mata kamu yang bulat tu. Nanti saya akan ceritakan kenapa Allah sebut tentang idea meratakan. Satu benda pertama yang Allah kata nak ratakan adalah mata. Yang kedua tuan-puan sekalian Allah sebut tentang bukan sekadar mata. Allah kata benda bulat kedua yang patutnya aku ratakan kepada orang yang tak nak beriman kepada Allah juga ni, iaitulah apa? Iaitulah kepala. So kan dua benda bulat kan tuan-puan sekalian? Mata kita bulat, kita punya kepala pun bulat. Maka kenapa dua benda bulat ni diheret oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengancam kepada orang yang memilih tak nak beriman kepada Allah ni dengan mengancam untuk meratakan dua benda bulat ni, mata dan kepala. Kenapa dua benda bulat ni? Sebab tuan-puan sekalian, pada mata dan kepala persamaannya adalah kedua-duanya bulat. Dan konsep bulatan tuan-puan sekalian, okey saya lukiskan untuk tuan-puan sekalian konsep bulatan. Okey. Kalau saya ada iPad tu saya akan buat benda ni tuan-puan sekalian, dia punya lukisan tu. Konsep bulatan, kalau kita nak lukis bulat, okey saya hilangkan fill tu. Okey, no fill. Kita letak ada border sahaja. Okey. Konsep bulatan dia mesti adalah dia bermula dengan satu titik. Kalau kita nak lukis bulatan tuan-puan sekalian, lepas ni boleh buat exercise dekat rumah. Kalau kita nak lukis bulatan, dia bermula dengan satu titik, kita pusing. Kan? Kan kalau nak lukis kita bermula dengan satu titik, kita pusing tu. Dan bila kita berjumpa balik dengan titik yang pertama tadi, maka dia akan jadilah bulatan. Kalau kita bermula dengan satu titik, kita pusing tapi tak berjumpa dengan titik yang pertama tadi, jadi bulatan tak tuan-puan sekalian? Jadi tak bulatan? Anda faham tak? So bulatan tu konsep dia adalah dia bermula dengan satu titik dan dia berakhir pada titik yang sama dimula tadi. Bermula pada titik yang pertama, nak buat bulatan dia mesti kena bertemu dengan titik pertama tadi, barulah kita akan kata dia jadi bulatan. Kalau dia tak berhenti kat titik pertama tadi, dia akan jadi benda lain, dia tak akan jadi bulatan. So idenya adalah mula pada satu tempat, berakhir pada tempat yang bermula tadi. Kita bermula daripada mana tuan-puan sekalian? Kita bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul? So konsep bulatan yang Allah nak ajarkan kepada kita based on apa bulat yang ada kat kita ni yang bernama mata dan kepala, sepatutnya konsep bulat inilah yang kamu kena praktiskan. Sebab itulah mata dan kepala sangat-sangat penting dalam menjadikan kita seseorang yang berakal. Sebab apa yang kita lihat, kita akan fikir, betul tak betul? Apa yang kita fikir, apa yang kita akan fikir menentukan kita berakal ataupun tidak.
Nak kata tuan-puan sekalian, amalkan konsep bulatan dalam benda yang kita fikir. Kita bermula dengan Allah. So kalau kita berfikir serencam macam mana sekalipun, sekritikal macam mana sekalipun kita berfikir, pastikan kita kembali kepada titik awal kita bermula, iaitulah Allah itu sendiri. Kita boleh menerawang ke tempat lain tuan-puan sekalian, tapi kena ingat kita bermula dengan Allah. Konsep bulatan kena kembali kepada titik yang asal. Maka fikirlah banyak macam mana sekalipun, tapi kena pastikan last kali berjumpa Allah balik. Last kali kena berjumpa dengan Allah balik. So itulah maksud berakal. Maksudnya tuan-puan sekalian, aplikasi ta'akkud dalam pembacaan Quran, kita dah tartil, kita dah istima', kita sudah tilawah, tetapi sudahkah pembacaan Quran kita tu tadi menyebabkan apa yang kita duk faham, apa yang kita duk baca tu, kita connected to Allah. That's the big issue. Kita berhubung ke tidak dengan Allah, kita attach tak kepada Allah, itu ta'kilun. Ada orang pada hari ni, dia baca Quran, dia tak rasa apa-apa. Dia seolah-olah rasa macam dia tak berhubung dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rasa macam dia baca tu adalah kalam Tuhan. Dia tidak connected to Allah. Dia rasa macam baca bahasa kosong. Dia rasa macam satu pembacaan yang kosong, tu tak kosong. Dia rasa macam tak ada apa-apa yang dia dapat. Dia just sekadar baca. So begitu. So betul kata Puan Anis, orang yang berakal, orang yang semakin berfikir, semakin dekat dengan Allah. Betul? So orang yang berakal, sebab tu Allah letakkan orang-orang Arab ni tuan-puan sekalian dengan perkataan, kamu tak menggunakan akal kamu ke? Sebab orang yang menggunakan akal pasti akan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam apa jua situasi tuan-puan sekalian, pastikan kita connected to Allah. Itulah maksudnya ta'akul. Bukan sekadar mengerahkan akal fikiran, tapi kita kerahkan akal fikiran kita, kita kerahkan fikiran kita tu untuk kita makin berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada konsep bulatan, dan bila kita nak kembali pada konsep bulatan ni, kebetulan komponen yang menyebabkan kita akan menggunakan akal tu, dua benda tu pun adalah dua benda bulat. Betul tak betul? Mata dan kepala kita. So again, kena patuh pada konsep bulatan ini. Dua komponen itu pun Allah ciptakan bulat. Kita berputarlah macam sekalipun, kena kembali kepada titik yang asal, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala semula. Jadi tuan-puan sekalian, itulah ta'akul. Selepas kita dah boleh baca dengan tartil, melakukan persiapan, istima', dan kita ansitu, kita diam dalam dan luar, kita dah mampu untuk tilawah, haqqa tilawatih, maksudnya bukan sekadar perbetulkan sebutan, tapi kita perlu titik beratkan juga apa cara untuk kita meningkatkan iman kita dengan kita faham, sebab di situ juga menunjuk kepada haqqa tilawatih, dan seterusnya tuan-puan sekalian, pembacaan Quran kita untuk menuju tadabbur, perlunya berlaku proses ta'akul. Kita berfikir, kita merenung lama-lama, tetapi pastikan renungan kita, fikiran kita akhirnya menyebabkan kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So wallahu ta'ala a'lam. Soalan Puan Hanani, okay, akal yang dimaksudkan dalam Al-Quran adakah akal otak ataupun hati? Okey, yang ni kita bincangkan pada sesi akan datang, sebab ada di sana yang disebutkan, sebab tu saya tak pelik kenapa surah Yasin ada highlightkan tentang mata. Kan biasa kita dengar 4 lapisan hati yang tuan-puan sekalian, kan? Tetapi saya jumpa pendapat Dr. Farid yang saya rasa tertarik. Dr. Farid Ravi, saya rasa tuan-puan sekalian kenal ke Dr. Farid Ravi, kan? Dia keluarkan lapisan hati ini bukan ada 4 tapi ada 5. Biasa kita dengar apa benda tuan-puan sekalian, pertama apa tadi? Kita biasa dengar sadru, qalbu, fuad, lub, kan? Tapi sebelum lub tu ada satu lagi, kata Dr. Farid menurut kajian beliau, ada satu lagi namanya al-basirah. Basirah tu juga, kalau kita dengar basirah tu datang perkataan basara, kita mungkin expect ni lah, mata kasar lah. Tapi tidak. Ada juga satu lapisan hati namanya basirah. Basirah tu adalah mata kat sini. Mata kat sini. Mata hati. So adakah otak kita ni, otak tu hanya ada sekadar dekat sini yang kita faham ada otak, kita ada brain kat sini saja, ataupun yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menggunakan akal itu bukan letak kat sini tapi dekat sini. Mungkin barangkali dekat hati. So untuk mengakademikkan perbincangan ini, saya bawa pada sesi akan datang. Terima kasih Puan Hani point out benda ni supaya saya boleh kupas akal yang dimaksudkan ni di lokasinya di mana. So kita akan bincangkan secara panjang lebar lah kot. Minggu depan Kak Syidan. Kan minggu depan kan? Satu lagi sesi ke 2 minggu lagi? Nanti kita bincang Ustaz minggu depan insyaAllah. Oh okey, saya pun tak pasti minggu depan ke tidak, kan. Tapi tuan-puan sekalian, tu lah nanti kita akan bawa kepada sesi yang akan datang. Okay. Akal dan otak, betul Puan Halimi, beza. Benda akal dan otak ni berbeza. Akal dan otak berbeza. Sebab itulah Allah menghalakan kepada 2 istilah, tafakkarun dengan ta'kilun. Saya dah kongsikan tadi.
So kalau kata akal dan otak berbeza ke tidak, maka jawapan saya adalah berbeza. Berbeza. So akal ni dia ada nilai yang tersendiri di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? So saya akan kupas pada sesi akan datang insya-Allah. Ustaz, kiranya orang bukan Islam yang masuk Islam tu sebab mereka berfikir dengan akal sehingga jumpa kebenaran. Yes, absolutely. So kalau kita nak kata kefahaman tu, kalau kita nak letakkan dalam konsep kefahaman sebegini, buat kata Puan Insyirah ni, orang Islam yang masuk Islam sebab berfikir tu sebab dia gunakan akal lah, betul lah. Sebab ada orang yang intelek dalam kalangan orang-orang yang bukan Islam kan, dia sangat intelek, sangat menggunakan akal, sangat cemerlang menggunakan dia punya otak. Tapi tahu puan sekalian, kenapa akhirnya berlepas dia kerah lagi akal dia, once dia gunakan akal dia tu, tiba-tiba dia jumpa kebenaran, maka dia pilih untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? So jelas kat sini menggunakan otak dan menggunakan akal beza. Ramai orang faham menggunakan akal tu sama macam menggunakan otak. Lain. Sebab tu saya bawa tadi dimensi tentang ta'akul itu bermaksud we connected, kita attach dengan Allah. Syarat ta'akilun, nak menjadikan kita ni ta'akilun adalah kita attach to Allah. Itu je syarat dia. Selagi mana fikiran kita tak membawa kepada satu kesimpulan, aku kena berhubung dengan Tuhan, maka belum lagi dikatakan sebagai menggunakan akal. Barangkali dia sekadar terhenti kepada menggunakan otak semata-mata. So wallahu ta'ala alam. Sebab itulah tuan-puan sekalian, okey, saya nak kongsikan sikit je lagi. Sebab itulah hari ni tak pelik kenapa banyak ajaran-ajaran sonsang keluar tentang bab konsep kepercayaan, bab berfikir dengan mendalam positif mind ni. Kenapa? Sebab mereka menyamakan kedudukan menggunakan akal dan menggunakan otak. Dia orang samakan benda tu. Sebab tu ada orang yang suka buat macam, saya rasa tuan-puan sekalian faham kot apa yang saya maksudkan tentang positive mind, kita kena internalize, kena fikir yakin boleh, lepas boleh. So dia rasa macam tu. Rasanya faham kot kan tuan-puan sekalian apa yang saya maksudkan kan. So ada ajaran-ajaran tertentu yang menggalakkan kita untuk memfungsikan otak. So katanya kalau bapa memfungsikan otak tu, dia akan dapat segala-galanya lah dalam kehidupan ni tuan-puan sekalian. So ini adalah perkara yang bukan yang diseru oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggalakkan kita yang paling utamanya adalah fungsikan akal, bukan fungsikan otak. Okay? Otak perlu difungsikan sebab membantu akal pun sebenarnya, tapi kena bezakan. Hari ni jadi Syasha Marba kefahaman dan pembelajaran hari ni sebab orang samakan dua benda ni. Memfungsikan otak dan memfungsikan akal diletakkan dalam satu kedudukan yang sekali. Hakikatnya dia bukan satu kedudukan yang sama. Dia berbeza. Orang Arab pada zaman Nabi pun berfikir. Tetapi kenapalah sekali dia orang memilih tak beriman kepada Allah? Sebab bukan mereka tak fikir. Mereka tidak menggunakan akal. Itu beza dia. Okay. So hari ini tuan-puan sekalian, insyaAllah saya akan cuba kupas. So kita akan sambung lagi proses yang seterusnya. Kita baru berhenti pada yang keempat ta'akul. Ada lagi 5 lagi insyaAllah. Tuan-puan sekalian. Puan Hanani dapat tangkap atau apa saya nak sampaikan tu. So gitulah gambarannya tuan-puan sekalian. So kena hati-hatilah tuan-puan sekalian. Dua ni adalah anugerah Allah. So anugerah Allah ni perlu kita ikut cara yang Allah nak suruh kita guna, bukan kita ikut cara yang kita nak guna dua benda ni. Otak dan akal kena ikut cara Allah nak suruh kita guna, bukan ikut cara kita nak guna. Okay, wallahu a'lam. Cukup sekadar tu kot Kak Syida. Saya serahkan kembali pada Kak Syida. Okey, insya-Allah Ustaz. Itulah selalu kita dengar percakapan kan, kau tak ada otak kan? Kau tak ada akal. Jadi benda tu sebenarnya dua faktor yang berbeza lah kan. Mungkin Betul. otak tu tempat mekanisme benda akal kita bekerja, proses kan untuk mendapatkan sesuatu daripada karbon kita pula kan Ustaz kan. Tak apalah minggu depan minggu lagi kot insya-Allah Ustaz sebab kita akan cerita semula, bincang semula. Perlu juga Ustaz apa orang kata elaboratekan perkara-perkara kita berkaitan dengan akal ni kan. Dan tafakur tu kan, tafakur tu pun kita pun ada juga yang tak apa faham juga apa itu tafakur kan. Tak. Kak Syida, saya bocorkan sikit. Sebab tu jangan terkejut lepas ni, lepas ta'akul, terus saya akan teruskan pada yang poin kelima, tafakur lepas ni. Benda tu sebelah menyebelah je. Tafakur dengan ta'akul sebelah menyebelah je. Nanti. Saya bocorkan satu lah untuk sesi akan datang. Bagi kita excited nak nunggu lah Ustaz untuk next sesi kalau macam tu kan. Sebab memang kena ada satu explanation tafakur tu kan. Sebab ada yang dah familiar, ada dah pasti dah faham. Tapi ada juga yang tak orang kata tak mendalami apa itu tafakur. Ni Ustaz memang ada dalam step langkah-langkah kita untuk tadabbur lah kan insya-Allah. Sahabat-sahabat semua, sekiranya ada persoalan lagi silakan kita bagi masa sikit lah untuk berinteraksi dengan Ustaz. Ada soalan tadi tu? Ya, soalan tadi dah. Tadi kan kita dah raih. Tapi kukuklah ada kan, kukuklah ada. Bolehlah saya raihkan 2 minit insya-Allah. Ustaz pun ada. Sebab ada urusan. Tu je.
Seminit lagi dah tinggal, 11.10. Seminit je lagi tinggal. Kok ada? Kalau tahu pos sekalian ada. Saya dah sharekan tadi dah untuk mungkin sekejap ya, kalau untuk nak join tu ke grup WhatsApp kita lah ya. Sekejap. Bentar ya Ustaz, kita dah nak tutup sesi sekejap. Adakah lagi seminit lagi? Tak ada? Tak ada soalan dah? Ada kot ya, masing-masing senyap betul. Tak ada dah. Okey. Ustaz? Allah alam. Ya, silakan Puan. Okey, nak tanya. Ustaz mention tadi ada beza akal dengan otak. Binatang tu dia memang tak ada akal, ada otak kan. Tapi macam mana dia kadang-kadang dia boleh buat benda-benda yang macam macam ada akal pula. So mohon tanya. Kasih. Okay, ringkas Puan, betul. Sebab itulah hari ni kita banyak sebut tentang akal ni. Manusia ada akal, binatang tak ada akal kan. Tapi kadang-kadang dia ada buat sesuatu yang nampak make sense. Seolah-olah macam dia tu berakal. Baik. Kena ingat sistem yang Allah jadikan pada setiap makhluk ni berbeza-beza. Manusia ni dia ada sistem dia tersendiri. Haiwan dia ada sistem dia tersendiri. Cara dia menunjukkan ibadah. Tapi setiap makhluk dia ada cara beribadah yang tersendiri yang Allah sediakan untuk dia Insting orang. Ustaz, insting. Macam mana? Dari rasa insting. Insting. Naluri. Betul. So nak katanya setiap manusia ni ada sistem yang berbeza-beza lah Allah SWT jadikan. So kalau kata adakah bermaksud dia orang tu tak ada akal tapi ada otak, dia orang pun memang ada otak tahu mungkin kalau kita bedah kepala dia orang ni kan. Kambing pun ada otak dia, kita mungkin nak kata kan. Tapi kenapa sometimes kita duk tengok dia macam seolah-olah macam tidak ada akal. So sebab itulah tuan-tuan sekalian disebutkan dalam perbahasan-perbahasan ni binatang-binatang ni di sana dia ada satu ilham yang mereka sebagai ilham fitri. Ilham fitri ni apa? Ilham fitrah dia. Abang kata Kak Liza tadilah dia ada insting dia tu. Insting yang memang Allah jadikan secara semula jadi yang ada pada diri haiwan itu sendiri. So dia bukan isu dia ada akal ke tidak ataupun sekalian, sebab dia lebih kepada macam mana sistem yang Allah jadikan kepada haiwan tu. So haiwan banyak bergerak dengan dia punya ilham fitri yang Allah jadikan kepada diri haiwan tu. Dia ada ilham yang dilakukan secara fitrah dia. Contoh, dia nampak ada benda tajam kat depan dia. Dia tak perlu ada akal sekalipun, tak perlu ada otak sekalipun. Dia boleh tahu kalau aku pijak duri tu dia akan sakit. So itu insting. Dia insting. Tiba-tiba dia ni mungkin barangkali dia seekor rusa, dia nampak ada singa dekat depan dia tuan-puan sekalian. So dia tak perlu tunggu nak kena hadam, nak kena eja singa tu macam mana rupa singa, tidak perlu. Insting dia akan mengatakan kita dalam bahaya sebab depan tu singa. Kena lari dengan cepat. So setiap makhluk ni tuan-puan sekalian Allah jadikan dia dengan insting yang berbeza-beza pula, sistem yang berbeza-beza. Itulah keunikan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta seekor nyamuk pun Allah jadikan dengan sistem yang tersendiri. Hebat tak hebat Allah. Pada seekor lalat pun ada sistem dia yang tersendiri. Sangat luar biasa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma haiwan-haiwan Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-puan sekalian, Allah jadikan dengan insting dia, walaupun nampak manusia ni lebih sebab dia allamahul bayan, Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Tapi haiwan inilah antara makhluk yang sangat taat sentiasa bertasbih kepada Allah dengan cara mereka tersendiri. Kita ni malu lah tuan-puan sekalian dapat kelebihan allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan, tak menggunakan semua kelebihan yang Allah berikan dalam surah Ar-Rahman itu, tak digunakan untuk kita makin taat kepada Allah. So tuan-puan sekalian, nanti saya akan kongsikan penting juga kita menilai ataupun kita merenung kepada fenomena alam supaya kita akan mendapat tazkirah secara tanpa henti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kelas JAA ni kan, jemaah Ahsanul Amalah ni 1.5 jam insya-Allah dah beringat sekejap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak betul kan? Tapi tuan-puan sekalian lepas ni macam mana? Sebab itulah tuan-puan sekalian Quran dia nak menyebabkan kita konsisten beringat kepada Allah. Sebab tu kan kalam Allah, so bila mana apa yang kita baca daripada kalam Allah tu, apa yang Allah jelaskan, semuanya menghala untuk kita kembali beringat dekat dia. Termasuklah Allah bekalkan kepada kita, the moment kamu tutup Quran tu seketika, ada benda-benda lagi yang berbicara kepada kamu untuk menyampaikan tazkirah. Namanya adalah fenomena-fenomena alam. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit, semua tu adalah fenomena alam yang sentiasa konsisten memberikan tazkirah kepada kita. Tu one fine day lah tuan-puan sekalian ya, insya-Allah kita bincangkan tentang perkara ni. So kita bincangkan dulu tentang tadabbur tu sebab tuan-puan sekalian dah banyak kelas tadabbur pergi kan. So ini lebih kepada asas balik dah. Kan asas balik. Mungkin tuan-puan sekalian dah tahu dah tentang benda ni, cuma sekadar kita nak repeat supaya kita nampak flow dia. Betul ke Quran ni Allah suruh tadabbur? Tadabbur tu macam mana? Macam mana Allah pandu tadabbur kita? So saya banyak ni tuan-puan sekalian saya akan kongsi ayat Quran je. Apa yang Quran halakan macam mana nak mencapai tadabbur tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Konflik antara tadabbur dan juga tajwid kan. Ada konflik dekat situ. Jadi kita kat sini kita ambil orang kata harmonikan suasana tu kan. Kemudian satu
Sebenarnya benda tu dua-dua ada keperluan pada diri kita semua kan. Kalau Ustaz, Ustaz baca doa, kita akan endkan sesi pagi ni Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita pun sudah sampai pada penghujung masanya. InsyaAllah kita akan jumpa, saya rasa bagi 2 minggu kot untuk sambung pada, kalau tak nanti kita akan lost kan. Kalau lama sangat apa dia punya break tu, takut lost lah kita kan, terawang-awang pula nanti. InsyaAllah jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua, dan jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmu sampaikan. Kena ketuk kepala banyak hari ni. Daripada kita tak ubat kan, so kena muhasabah diri insyaAllah pastikan. Sahabat-sahabat semua, so kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. سبحانك الله. نعم. So dengan itu Ustaz, Jazakallahu khair Ustaz. فأنتم جزاك الله خيرا. Ya, Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih Ya, semua. terima kasih. Ustaz. sahabat-sahabat semua, kita endkan sesi pagi ini dengan mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi itu orang kata satu ketukan lah. Jom insyaAllah kita pergi ke Kembara ataupun kita pergi ke mana-mana yang banyak sangat banyak majlis ilmu pagi ni kan. Banyak sungguh kelasnya. Liza daripada mana tadi tu Liza? Saya daripada kelas Ustazah tadi, kelas Ijazul Quran. Stop lah kat Ustaz dulu. Okay, jom masuk balik semula kan. Jom. Kita boleh dengar rakaman. Kalau sahabat-sahabat dapat rakaman nanti boleh join group yang Kak Syida dah share dekat chatting tadi insyaAllah. So dengan itu kita endkan sesi pagi ini dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.